أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so malam ni kita actually bukan forum yang formal. Kita ni semua adalah community fotografi. So hopefully semua enjoy malam ni. Termasuk dengan ahli panel, selamat datang ke forum Ukir Jiwa. Terima kasih banyak Tuan Rudi, Abang Ayul dengan Abang Apit sudi luangkan masa bersama kami untuk program khas untuk jurugambar wedding fotografi. So sebelum kita pergi jauh kepada kita punya topik yang lebih berkaitan dengan wedding fotografi, so kita nak cerita dulu mengenai program ini. So actually program ini ada banyak tajaan daripada pelbagai pihak. Tak ada lagi. Ada. So sebentar ya, ada masalah teknikal. Okay, actually kita ada masalah teknikal dari segi visual. Tak perlu kita nak keluar daripada live ni. Okay, kita dah okay balik ya. Alright. Okay, first kali nak cerita sedikit sebanyak mengenai sponsor. Okay, kita actually ada beberapa tajaan daripada pelbagai pihak. Tajaan yang pertama datang daripada Richiamo Coffee, iaitu beliau ataupun mereka ni menaja lokasi di sini untuk kita berdiskusi berkaitan dengan forum. Dan yang keduanya, dia menaja minuman percuma kepada kita semua ahli panel. Itu istimewanya siapa yang jadi ahli panel. Siapa yang nak dapat minuman percuma next time jadi ahli panel. Okay. Kita iklan. Dan seterusnya daripada pihak Richiamo Coffee juga beri diskaun sebanyak 10% kepada semua yang terlibat pada malam ini. So nikmatilah tajaan tersebut dan kita berterima kasih banyak kepada pihak Richiamo Coffee. Dan seterusnya, antara orang di sebalik tapi orang kuat yang menjayakan, yang merealisasikan program pada malam ini iaitu produser daripada radio rasmi UIA sendiri iaitu Encik Huzaifi. Terima kasih banyak. Dan juga dibantu oleh IIUM Photographer Community. Dua insan ni juga banyak membantu Encik Huzaifi, Encik Aiman dan juga Encik Fahim Fahmi. Dan juga kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang membantu di sebalik tabir FB Live iaitu daripada Encik Saiful Saduri, Projek SCS dan juga Syamsul Azwar daripada HNS Pictures. Dan kita juga ingin berterima kasih kepada penaja audio kita iaitu daripada Aman Studio and Consultant. Tanpa penajaan audio ni, anda takkan dengar suara lunak daripada ahli panel. Dan last but not least, seorang insan yang sentiasa bagi masa, luangkan masa untuk komuniti daripada awal, daripada komuniti sebelum ni hinggalah kepada malam ini, kepada Encik Iqbal Zarif. Beliau banyak membantu untuk menjayakan program ini. InsyaAllah pada akhir FB Live ni kita akan feature beliau. Beliau akan beri cendera hati kepada kita punya ahli panel. Dan kita, so sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya nak bercerita sedikit apa itu Ukir Jiwa. Mengapa Ukir Jiwa? Ukir Jiwa ada 3 objektif diwujudkan. Yang pertama sekali, kita menyediakan platform untuk mengetengahkan ideologi dan kepentingan falsafah dalam membawa diri sebagai jurugambar fotografi perkahwinan. Lalutlah. Yang kedua, kita nak jadikan platform Ukir Jiwa ni untuk mengangkat martabat jurugambar. Bagaimana untuk meningkatkan ilmu? Kita nak menaikkan martabat jurugambar dengan ilmu. So, Ukir Jiwa akan banyakkan program-program perkongsian ilmu daripada jurugambar lama kepada jurugambar yang baru. Yang ketiga adalah of course kita nak merapatkan ukhuwah di antara jurugambar. Kita nak kurangkan jurang di antara jurugambar lama seperti contoh di hadapan ni dengan jurugambar baru seperti saya lah.
Dan yang terakhir nak menceritakan tentang objektif forum ni. Forum ni diwujudkan atas dua objektif. Objektif yang pertama adalah kita nak beri inspirasi kepada jurugambar yang di luar. Bagaimana wedding fotografi boleh ubah lifestyle seseorang dengan menghayati beri inspirasi. Saya pun gugup ni. First time duduk bersama dengan ahli panel yang besar, saya memang gugup. Yang kedua, nak merungkai banyak persoalan. Saya mewakilkan daripada rakan-rakan sahabat-sahabat jurugambar wedding nak merungkai persoalan dan ingin jawapan daripada kita punya ahli panel. Dan kita punya program pada malam ini kita ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah FB Live sepanjang lebih kurang dalam 2 jam daripada 8.30 hingga 10.30. Dan satu lagi kita akan buat sesi tertutup khusus untuk mereka yang hadir pada malam ini. Sesi kritik foto yang akan dikritik sendiri oleh ahli panel kita. Itu kita tak buat FB Live. Kita bagi keistimewaan kepada mereka yang hadir. Ada yang datang daripada jauh. Ada dengar datang daripada Penang. Ada dengar datang daripada Perak. Ada dengar datang daripada Johor. Of course daripada KL paling ramai. Hanya untuk join program ni yang tak sampai lebih 3 jam. Tapi mereka invest tenaga dan wang ringgit semata-mata untuk dapatkan inspirasi ataupun nak meet and greet dengan ahli panel. Okey, sebelum kita pergi jauh pada topik kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel. Okey, so kita mulakan dengan ahli panel kita yang pertama iaitu Tuan Rudi. Boleh silakan sedikit tentang latar belakang. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih sebab jemput saya dan juga rakan-rakan seperjuangan saya untuk hadir malam ni untuk ruangkan masa sikit dengan program Ukir Jiwa ni kan. Nama saya Rudi, panggil saya Rudi je lah. Saya daripada Sweet Pictures, Sweet Studio Siang Berhad. Saya dalam industri fotografi perkahwinan ni daripada 2003. So sekarang dah 2008, lebih kurang dah 15 tahun dah kot kan dalam industri kan. Memang specialize saya wedding photography lah. Even saya punya business apa semua memang dalam wedding photography juga. Dan so far dia punya perjalanan tu susah lah kan. Banyak cerita dia apa semua kan. Dan daripada photographer, saya sekarang run business yang purely business dalam wedding photography tu sendiri. So far alhamdulillah nampak dia punya progress apa semua untuk and daripada sendiri fotografer tu sendiri yang ada dengan kita semua kan. And then dia punya dia punya perjalanan tu banyak lah daripada mula sampai sekarang ni kan, dah 14 tahun kan, daripada seorang jadi ke sekarang ni ada 18 orang full time. Dan tu je lah saya punya latar belakang sikit. Okay, terima kasih banyak kepada Tuan Rudi di atas kesudian untuk turut serta dalam program kita pada malam. Terima kasih banyak dan selamat datang ke program kami. Okey, insyaAllah lepas ni kita akan berkenalan lebih jauh lagi dengan Tuan Rudi. Okey, terusnya kita berkenalan dengan kita punya lifestyle wedding photographer kita yang tidak asing lagi nama beliau dengan Ayul Rahman. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan Abang Ayul. Assalamualaikum dan sejahtera. Okey, terima kasih pada yang hadir pada hari ini ataupun yang tengah live. Okey. Untuk memperkenalkan diri, okey, nama saya Muhammad Nazrul Rahman atau lebih dikenali lebih orang kenal Ayul Rahman. So dalam wedding industry ni masih baru lagi. Maybe dalam starting around 2010 official. So tapi sebelum 2010 tu dah wedding starting 2007. Waktu tu memang tak official untuk menjadi fotografi. So memang waktu tu kerja sebagai orang kerajaan, Jabatan Perakaan Malaysia. So after 2010 saya berhenti kerja. So saya sampai sekarang ambil masa dalam sekarang 2018. So agak lama jugalah sebagai full time wedding photographer. So sekarang saya dibawa company
Dreamwex company. So itu saja. Right, terima Alright, kasih. terima kasih banyak Abang Ayul. So, mungkin sedikit sebanyak yang tidak mengenali Abang Ayul secara personally, insyaAllah kita akan berkenalan lebih mendalam lagi. Siapakah di sebalik nama Ayul Rahman? So, kita akan bedah sikit demi sedikit. Okey, kejap lagi boleh. Kita akan bedah. Okey, kejap lagi. Baik. Okey. Alright, seterusnya kita punya orang seni lah. Setiap hasil kerja beliau sentiasa setiap posting sentiasa viral. Viral bukan sebab popular, sebab idea dia di luar kotak. So, kalau di luar ada Ferjuaristi, di Malaysia ada Tide the Knot. Di Malaysia ada Tide the Knot. Kalau di luar ada Hozi Villa, di Malaysia ada Ayu Rahman. Kalau di luar ada Azio, di Malaysia ada Sweet Pictures. So, kita kenalan dulu dengan Abang Hafid dulu. Latar belakang. Kita sempoi malam ni. Kita sempoi. Dia bawa sokongan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bayar. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okay, nama sebenar Zaizul Azri. Tapi disebabkan kampung-kampung dulu kita panggil lebih dikenali sebagai Apid. Okay, company saya Tide the Knot. Kami berdua je sebenarnya. Dengan wife kat kotak. So kita orang tak ada permanent staff. Kita orang je berdua. Dan idea pun berdua je. Yang mana gila-gila ke tak gila-gila itu memang idea kita orang berdua sahaja. Okay, so kita orang dah start foto ni unofficial 2010. Lepas tu 2011 kahwin. Dan kami buat company. So kita orang start officially 2011 lah. 2011 dan base dekat Shah Alam lah. So kita orang nak cerita apa lagi? Kita orang lebih pada, kalau tahu Tide the Knot lebih pada creative shot lah sebenarnya. So apa lagi? Itulah kot. Kita kita berhenti Simpan dulu. dulu. Simpan dulu sebab banyak lagi benda yang kita nak tanya. Tepuk Fat. Tepuk sikit. Okay, so basically program kita ni akan, macam saya maklumkan sebelum ni, kita ada 2 sesi. Tapi untuk yang sesi yang pertama, kita akan ada 3 sumber soalan. Kita akan ada 3 sumber soalan. Sumber soalan yang pertama adalah daripada moderator, iaitu daripada saya sendiri. Soalan kedua kita akan dapat daripada online. Jadi kita dah buat posting sebelum ni untuk dapatkan soalan dan dah dipilih dah pun. Kita pilih soalan yang terbaik. And then soalan yang ketiga, sumber soalan yang ketiga adalah daripada partisipan yang hadir pada malam ini dan akan dipilih daripada kru kita. Kru akan submit soalan tersebut. Okey, soalan datang daripada moderator. Kita tujukan kepada Abang Rudi dulu. Soalan yang pertama. Okey, kita punya forum pada malam ini, sejauh mana genre wedding boleh melangkah dan apakah implementasinya? Actually ada punya soalan ni lebih kepada positif, bukan negatif. So kita nak tunjukkan ramai jurugambar seperti saya. Saya antara yang jurugambar yang baru sangat. Saya punya pengalaman dalam wedding sangat cetek dibandingkan rasanya 1/10 daripada pengalaman yang ada daripada ahli panel pada malam ni. So saya mewakilkan suara jurugambar yang baru dan mungkin jurugambar yang dah lama, mungkin dia tersekat langkah dia nak ke hadapan. Dia nampak wedding fotografi ni satu bidang boleh pergi jauh ke ataupun tidak. Kalaulah wedding fotografi tak boleh pergi jauh, takkan ada 3 ahli panel yang di hadapan ni. Yang dah menjangkau lebih, macam Tuan Rudi sendiri dah menjangkau 14 tahun. 14 tahun dan hampir 10,000 pasangan telah menggunakan servis di bawah syarikat Sweet Pictures. Tepuk tangan sikit. So, soalan yang pertama ni datang daripada quote daripada Steve Jobs. Saya bacakan sikit. If you are working on something exciting that you are really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. Okay, so kita tahu Steve Jobs maksudkan bila kita buat sesuatu tu dan kita ambil berat tentang suatu perkara tu, sebenarnya kita tak dipaksa. Sebenarnya vision kita yang paksa diri kita
untuk buat yang terbaik dalam perkara tu. So sekarang ni abang Tuan Rudi dah hampir 14 tahun dan tak berganjak pun untuk pergi ke general ataupun pergi ke perniagaan yang lain. Masih kekal dalam industri wedding. Sedangkan ramai yang dah gantung kamera, ada yang tinggalkan kamera ataupun pergi ke mungkin bidang lebih baik dan nampak wedding photography satu bidang yang lekeh. So, apa vision yang buatkan Tuan Rudi masih kekal dalam industri wedding photography? Okay, silakan. Lekeh ke? Lekeh. Panjanglah soalan dia. Alright, Assalamualaikum. Okay, jawapan saya okay, sejauh mana wedding fotografi boleh pergi dekat Malaysia ni kan? Dia jauh lagi sebenarnya. Sejauh mana memang jauh. Okay, saya nak tanya, sebenarnya berapa besar market wedding? Jangan cerita wedding fotografi ya. Wedding tu sendiri, berapa besar market wedding dekat Asia ni, siapa tahu? So market wedding dekat Asia ni sendiri adalah bernilai 200 billion dollar, US dollar. So market dekat Asia. Maknanya wedding termasuk semua kan, butik ke, Dalam catering apa setahun semua. ke? Dalam setahun. Dalam setahun. Maknanya dia punya expenditure dalam wedding tu sendiri, market wedding ni dalam Asia is lebih kurang dalam 200 billion US dollar. So dekat Malaysia last year kita dapat data where orang Malaysia orang spend untuk wedding untuk apa-apa semualah, catering apa semua, expenditure untuk wedding untuk 2017 is bernilai 7 billion dollar. 7 billion ringgit. So termasuk semua benda lah. So imagine fotografi, wedding fotografi ada dalam part tu juga. So rasa berapa besar wedding fotografi dalam part 7 billion ringgit tu. So saya rasa besar. Itu kalau kita cerita Malaysia punya market. So sebenarnya banyak lagi yang boleh di-explore lah dalam wedding tu sendiri. Dan saya tak tahulah nilai dia berapa sebenarnya untuk wedding tu saja, untuk wedding fotografi tu saja, besar mana untuk last year semua. Tapi pada saya 7 billion ringgit untuk wedding expenditure di Malaysia cukup besar. Dan saya percaya juga untuk wedding fotografi pun cukup besar market dia. Untuk semua orang ambil, untuk fotografer share the cake tu kan orang panggil kan. Cukup besar, memang market dia besar. Dan pada saya jauh mana dia boleh pergi jauh lah. Dan saya rasa banyak company yang dah buktikan sejauh mana dia orang pergi. So far saya boleh kata Sweet Pictures one of yang boleh pergi jauh dalam industri ni. Sebab kita nampak the market value tu dalam wedding cukup besar. Macam saya cakap tadi kan, dia nilai dia besar. Dan ramai juga player yang ada dalam industri wedding photographer, ramai juga. Tapi semua masing-masing masih lagi sempat lah, ada job and boleh set up company and boleh survive, tak perlu buat full time, masih lagi boleh jadi full time apa semua kan. So which is sebenarnya the market very big. Cuma kita as a wedding photographer ni nak bawa ni besar mana. So saya selalu tanya dekat fotografer, siapa-siapa yang jumpa kat saya nak tanya, nak minta advice pasal fotografi on the business side kan. So saya tanya saya tanya 3 benda lah. Nak jadi fotografer, bekerja dengan orang, jadi fotografer apa semua kan, freelance semua, ataupun self-employed, bekerja sendiri, maknanya kita own the job, ataupun nak run the business fotografi. So, which is sebenarnya 3 benda tu adalah benda yang berlainan, yang tak sama. So fotografer, tapi tak salah pun nak pilih salah satu, it's okay. Tengok mana kita nak pergi lah. Dan kalau nak jadi self-employed photographer, then okay. Tapi kalau dah masuk ke business fotografi dah totally different lah. Different game, dah bukan macam apa yang kita buat sebelum ni lah. Jadi shooter apa semua kan. So dia totally different punya cara lah. Dah totally dah keluar daripada game fotografi tu sendiri sebenarnya. Dia dah lebih kepada game business sendiri. So ada 3 benda yang saya cakap kan. So kita nak letak kita ni kat mana. Kita nak jadi fotografer, then okay, tak ada masalah pun. Kita tahu income kita banyak ni apa semua. Nak self-employed, better. Kita kerja sendiri semua kan. Run business, problem. Big problem dekat fotografer. Problem apa? Problem means that nak manage the team. First, leadership. So dalam bila run the business photography is about leadership lah. So leadership macam mana kita nak manage kita punya own team. The photographer punya perangai tahu lah macam mana kan. Perangai fotografer kan. Perangai masing-masing. And then kepala angin. Dia punya kepala art dia sendiri tu kan. Macam mana nak handle. And then full time staff kita macam mana kita nak handle. And cash flow, and then the market size, kita nak share nak besar mana market kita semua. So it depend. But for me kalau cakap tadi, sebenarnya market wedding photography dia unlimited lah. Dia bukan satu market yang kecil. Dengan penduduk kita ada 30 juta penduduk kan. And okay, lepas tu saya tanya satu soalan lagi, berapa ramai orang berkahwin kat Malaysia, kalau siapa tahu kan. So
Lebih kurang saya dapat database couple maknanya couple yang berkahwin lah. Laki bini tu. So orang yang register untuk berkahwin lebih kurang dalam 96,000 setahun. Dan berapa ramai yang ambil fotografi? Mungkin 50% daripada tu ambil fotografi. Dan kita bagi pula berapa persen yang sanggup ambil kita punya package, which is sebenarnya besar market. 96,000 orang, kalau kita ambil separuh pun 48,000 orang berkahwin yang akan ambil fotografi, which is besar kot. So setahun kita boleh cover berapa banyak job. So kat situ kita tengok database kat situ. So kalau kita cakap jauh mana nak pergi fotografi ni, kalau kita tak ada database susah lah. So malam ni saya reveal sikit database ni kan. So at least semua orang dapat gambaran besar mana sebenarnya wedding. Dan memang cukup besar. Cuma kita nak explore banyak mana lah. So tu saja daripada saya. So actually apa yang dijelaskan nak dipendekkan, Tuan Rudy punya vision adalah dia membezakan di antara nak jadi jurugambar kah atau you nak jadi ahli perniagaan. So Tuan Rudy punya vision adalah nak jadi ahli perniagaan dan sudah pun berjaya dan makin berkembang. Jika disebutkan contoh kita sebut ubat gigi, kita akan sebut Colgate. Kita tak sebut ubat gigi. Mungkin satu hari nanti insya-Allah kalau sebut wedding photographer dia tak sebut dah, akan sebut Sweet Pictures. Allah. Nampak? Sinonim. Mungkin tak. Anda mungkin gelak sekarang. Tapi Colgate dulu macam tu. Orang tak sebut ubat gigi. Engkau ada Colgate tak? Mungkin, kau nak kahwin? Mungkin satu hari nanti kita doakan insya-Allah. Okay, so Itu vision kita lah sebenarnya. mungkin dapat sikit angin. Alright, terima kasih banyak Tuan Rudy Sama-sama. atas jawapan yang sangat benar, yang cukup panjang. Moga-moga dapat manfaat siapa yang mendengar lah. Okay, soalan kepada ahli panel berikutnya. Kita tuju kepada Abang Ayul Rahman. Okay, kita tahu Abang Ayul dah hampir 8 ke 10 tahun dalam industri wedding. Saya ada sahabat saya dia memang bagus dalam wedding. Tapi bila sampai satu tahap, dia nampak wedding ni tak ke mana. Dan wedding ni hanya sekadar duit tepi ataupun sekadar duit untuk tambah pendapatan sahaja. So dia nampak wedding ni bukan satu industri yang megah bagi dia. Dan dia ubah genre ke arah genre yang lain. Mungkin photojournalist, mungkin travel. So Abang Ayul, kita tahu, kita notice yang hasil kerja Abang Ayul lebih kepada editorial, lebih kepada lifestyle wedding photographer, which is kualitinya sangat tinggi. Kenapa tak ubah wedding, mungkin pergi ke studio atau pergi kepada interior ke? Kenapa masih dengan wedding? Apa yang buatkan Abang Ayul masih tertarik dengan wedding walhal dah almost 1 dekad dah dengan wedding? Okay, sebelum saya start tu, saya sebenarnya agak segan sebab malam ni influence saya ada juga sekali dalam ni. So starting saya, 2007 saya start main fotografi adalah disebabkan saya shoot mostly adalah gig. Gig. Shoot band semua. So dari situ saya nampak satu fotografer ni lah. Saya kenalkan hujung yang pakai spek mata, Pak Manap. Sebenarnya Pak Manap adalah influence saya untuk masuk dalam wedding photography. Sebab dari situ saya stalk dia. Waktu tu dia memang sombong gila. Tahun 2007 memang ni. Saya stalk dia memang betul daripada website, daripada dia punya everything. Saya start daripada wedding memang banyak follow gambar Pak Manap. Dari situ saya berminat untuk masuk ke dalam wedding photography. Tapi saya tak pernah dapatkan dia untuk tagging ke apa, tapi saya cari circle friend saya yang dalam wedding photography untuk saya belajar. So dari situ saya perlahan-lahan maybe dalam 2-3 tahun saya tagging orang tanpa bayaran. 3 tahun 2-3 tahun. Bukan masa yang singkat. Bukan beli kamera terus job. So dalam masa 2-3 tahun tu saya belajar macam mana tengok website orang. So dari situ saya start. So bila 2010 tu baru saya starting untuk ambil keputusan untuk berhenti kerja untuk terus menjadi full time photographer. So sampailah sekarang. So dari situ sebenarnya wedding photography ni merubah gaya hidup saya. Betul. Merubah daripada saya fikir kerja di bawah orang, lagi better saya bekerja sendiri sebagai wedding photography yang memberikan lebih banyak rezeki kepada saya. So daripada situ saya akan keep going,
learn apa saja yang saya akan sampailah sekarang. Yang buatkan kita tertanya-tanya, kenapa Abang Ayul tak ubah genre? Kenapa dengan wedding? Mungkin macam saya baru lagi. Dan saya nampak genre yang lain nampak macam lebih menarik. Tapi buatkan saya masih stick pada wedding. Mungkin Abang Ayul ada something yang nak share kat kita, nak bagi inspirasi. Okey, yang lebih alright. Sebenarnya dia semakin setiap tahun dia akan demand di dalam wedding fotografi ni semakin meningkat. So bila daripada demand dah tinggi, apa salahnya kita akan stick dengan satu genre je. So daripada situ kita tak terlalu complicated. So bila kita macam saya dapat juga job-job event tapi saya tak ambil. Saya punya orang kata saya punya soul dalam wedding fotografi. So bila kita macam shoot gambar event, Ada soul tu tak sampai. Okey, faham. Soul tu tak sampai. Bila Faham. in wedding photography, saya ambil gambar tu lain sikit. Kita menjiwai. Yes. Itu yang membuatkan saya lebih bertahan. Bila kita semakin lama dalam industri ni, kita just maintain dia apa yang kita buat sekarang. So bila permintaan tinggi, so kita just maintain. Okay. Jawapan yang simple tapi padat. Apa yang saya boleh simpulkan jawapan daripada Abang Yul? Actually ada seorang bertanya kepada, ada tambahan mikrofon. Apa yang ditanya, ada satu ustaz ditanya, saya lupa nama ustaz dia, cukup terkenal di Indonesia. Ditanya tentang apa itu bahagia. Apa itu erti bahagia? Bahagia itu bukan terletak pada kekayaan. Bahagia itu bukan terletak pada karier. Bahagia itu terletak pada hati. Bila kita buat sesuatu perkara tu, kita akan rasa tenang. Itulah bahagia. So Abang Ayul punya jawapan adalah, bila dia buat wedding, dia rasa bahagia, dia rasa tenang. Berbanding bila dia buat event, yes, dapat income lebih besar maybe, tapi tak tenang. Benda yang bukan dalam roh dia. So itu jawapan daripada Abang Ayul yang kita dapat fahami. Terima kasih banyak Abang Ayul. Banyak beri inspirasi bagi. Tepuk tangan sikit Abang Ayul bagi jawapan. Okay. Soalan ni agak berat juga untuk Abang Hafid. Okay, kita tahu Abang Hafid ataupun lebih dikenali sebagai Tight the Knot, dia telah break wedding industry. Kebanyakan buat gambar, kalau posting dia di dalam media sosial, dalam website, semuanya gambar yang kebanyakannya lebih kurang sama saja. Tapi Tight the Knot di luar kotak. Okay, soalannya, bagaimana kita, contoh seperti saya, jurugambar biasa, nak ubah thinking kepada next level wedding photography. Apa sebenarnya kaedah ataupun tips yang Abang Hafid boleh kongsikan kepada orang ramai pada forum ni? Apa kaedah yang Abang Hafid fikir dulu sebelum jadinya Tight the Knot? Dulu apa yang Abang Hafid buat sampai boleh ubah thinking next level wedding photography? Mungkin ada tips yang dikongsikan. Terima kasih moderator Rayu Islam. Kali kedua. Sebelum tu sebenarnya saya ni seorang guru dan masih lagi seorang guru sekolah rendah dan mengajar muzik. Tak kena-kena langsung dengan fotografi sebenarnya. Tapi mungkin sebab saya suka berimajinasi. Berimajinasi. Masuk tandas. Macam-macam lah. So asalnya memang sama macam orang lain juga. Cuma sampai satu tahap saya rasakan macam creative shot ni sebenarnya boleh pergi jauh. Tapi mungkin persepsi orang terhadap creative shot ni mesti gila-gila. Mesti ekstrim. Sebenarnya tak. Apa yang saya rasa saya akan buat, walaupun creative shot tu agak basic, tapi sebenarnya itu dikira sebagai creative shot sebab benda tu idea yang fresh. So saya bukan meninggalkan yang lama, bukan meninggalkan yang rutin dan terus totally pada creative shot sebenarnya. Tapi masih lagi yang lama, tapi hanya Tight the Knot jadikan benda ni sebagai bonus. Sebab kita orang punya SOP. Kita orang yang KPI mesti ada. Setiap klien mesti kurang-kurangnya 2 creative shot. Itu sekurang-kurangnya. Tapi macam Rahim Islam cakap tadi, macam mana nak bawa yang biasa kepada next level. Sebenarnya bergantung pada kita lah. Pada effort yang kita ni. Sebab macam saya sendiri, saya banyak buat reference pada fotografer, local fotografer dengan international fotografer. Macam saya cakap kan.
So salah seorang dia Fer lah, Fer Huaristi. Fer Huaristi ni Mexico punya fotografer, tapi tak tahulah sebab asalnya macam biasa je, tapi makin lama makin lain macam. Makin agresif. Makin agresif sebab dia orang gelarkan dia sebagai crazy monkey. So daripada karakter dia kita tahu macam mana gambar dia sebenarnya. So bagi tak ada note nak capai ke level tu sebenarnya belum lagi. Actually karakter Abang Afiq pun lebih kurang je. Macam tu. Lebih kurang. Lebih kurang je. Tapi taklah boleh ikut dia, tapi lebih kurang macam tu Abang lah. Afiq kacak sikit. Mungkin sebab saya selalu berdepan dengan budak-budak. So budak-budak sekolah rendah. So karakter saya pun dah ke arah situ sebenarnya. Walaupun umur tak sinkronis dengan karakter sebenarnya. Saya dah 30 lebih. So so far nak bawa benda ni ke level yang lain masih jauh sebenarnya. Cuma effort kita dengan reference kita yang ambil, dengan apa yang kita study, kita rajin baca lah. Sebenarnya saya rajin tengok benda-benda merapu-rapu sebenarnya. Merepek-repek. Maknanya melihat perkara lain pada wedding. Lain pada wedding. Contoh anak murid berlari terjun dalam longkang. So saya bawa benda tu masuk dalam wedding. Dia macam tu lah sebenarnya. So far untuk bawa ke next level tu bagi saya masih banyak lagi, masih jauh lagi perjalanan. Dan saya pun sebenarnya lambat start. Lambat panas sebenarnya. Cuma bila sampai satu tahap sebab dah berkahwin, otak saya dengan otak wife saling bergaduh. Synchronize. Tak sinkronis sebenarnya. Bercanggah. Bercanggah. Tapi daripada bercanggah itulah akan jadinya level lain dalam fotografi sebenarnya. Okey, itu saja kot. Nanti saya sambung lagi. Oh, makna kata jawapan yang Abang Afiq kongsikan adalah kena banyak ada rujukan. Tak kisah sama ada lokal ataupun luar negara. Tak Kena kisah. banyak membaca lah. Kena banyak baca. Kena banyak. Dan banyak berimajinasi sebenarnya. Banyak yang penting dalam toilet. Yang penting dalam toilet. Itu paling banyak idea dapat sebenarnya. Okey, terima kasih banyak Abang Afiq atas jawapan yang sangat padat. Okey, so kita kembali semula kepada Tuan Rudi. Okey, tadi masa soalan yang pertama, Tuan Rudi ada sebut mengenai self business dengan businessman. Okey, so sekarang ni bagaimana jurugambar sejak dia famous ataupun popular dengan self business. And you ada kamera, you ada kepakaran, and then you buat business, kita panggil itu self business. Contoh macam saya, macam mana nak ubah mentality daripada self business kepada perniagaan yang sebenar, real business. Macam mana nak ubah mentality daripada self business kepada businessman? Jawapan daripada Tuan. Okey. Hello. Ada? Okey, dengar tak suara? Ada kan? Dengar? Okey. So daripada self-employed lah kita panggil kan. Self-employed, kerja sendiri lah kan. Nak ke business punya sektor pula, nak masuk business lah kan. Maksudnya kita ada staff, ada team. So tapi first kali tanyalah, perlu tak saya nak ke business punya sektor? Ataupun sekarang pun dah cukup bagus sebab macam saya cakap dia enjoy. Dia benda tu buat dia happy. So kalau dia pindah ke another sector yang which is the next step, orang panggil tu the next phase lah, masuk kan. So dia punya struggle is real. Kan? So lain game macam saya cakap tadi kan. Dia perlukan satu bukan sekadar passion tau. Dia perlukan persistent orang panggil tau. Maknanya kegigihan nak menghadap semua benda. Which is yang lebih besar lah. So dan orang kata reward dia lebih besar. Yes. It could be kalau kita buat sampai habis. Kalau separuh jalan tak sampai juga. Sebenarnya jadi beban lagi. Okay, so first kali mindset lah. Kalau nak ubah daripada self-employed ke business ke phase. So perlu ada is kita punya mindset. Mindset as a entrepreneur. Bukannya mindset as a toke ataupun businessman. So the entrepreneur punya level. So entrepreneur punya level ni first kena banyak membaca lah. Dan entrepreneur dia memang sentiasa membaca. Membaca ataupun belajar apa benda lah. Belajar yang ke arah ke entrepreneurship. Maknanya kena start tahu pasal finance, kena start tahu pasal marketing, dan kena start tahu yang first kali yang paling penting is leadership. Macam mana kita nak lead kita punya team, nak bawa kita as a captain, macam mana kita nak bawa kapal kita tu. Dan benda ni paling penting lah. So
So adakah kita ready untuk ke arah sana, which is yang sebelum ni kita budget, kita enjoy dengan fotografi tu sendiri kan, suka, dan sebab kita nak bawa pergi jauh dan kita nak ramai team dan kita rasa kita nak ke the next level. Tapi end up kita terpaksa tinggalkan, kita as a business owner ni terpaksa tinggalkan yang fotografi tu, ataupun sikit lah kita punya bahagian. Sebabnya masa kita lebih kepada on the management punya side, on the finance ataupun entrepreneurship punya side, which is dah tak relate sangat, memang totally out lah daripada yang sebelum ni kita buat. So benda tu kena ready lah. Dan kita punya willingness lah untuk, sebelum ni kita boleh kerja 10 jam mungkin kan satu hari, tak mungkin kurang lah, Sabtu Ahad then edit, then macam saya sebelum ni buat self-employed kan, then ada masa lah juga dengan family. So sekarang ni 10 jam tambah lagi 6 jam daily. Yalah, maknanya sebelum ni kita buat sendiri, lepas ni nak kena develop team ataupun ada benda yang kita nak kena buat extra, which is on the finance, on marketing apa semua, which is more lagi daripada yang sebelum ni kita buat. So adakah kita willing untuk sacrifice masa tu, dan berapa lama kita nak sacrifice, 3, 4 tahun, 5 tahun. Kadang-kadang ada orang sampai forever kan, spend masa lama banyak dekat business kan. So first sekali the mindset lah, mindset, and then kedua is kita punya willing to learn, untuk belajar benda baru kan. Dan last sekali is persistent lah, maknanya kita punya kegigihan nak menghadap semua benda ni, nak put extra effort, extra hours untuk bekerja apa semua. So tu lah saya kata, 3 benda tu kena ada lah as kalau nak ke entrepreneur punya side lah. 3 benda, 3 key element yang kena ada kalau nak masuk ke betul-betul ke business punya phase. Maksudnya kena tanya diri, adakah kita bersedia untuk pergi ke next level lah sebenarnya. So, mungkin ada penambahan sedikit soalan dalam masa. Adakah kita bila kita nak ubah mentaliti kita ke arah entrepreneur, adakah penting ke ada mentor? Sedikit penambahan. Ada penting mentor ataupun tak? Sangat penting. Saya terus terang cakap, saya punya business coach sendirilah sebelum ni. Dia yang tolong saya daripada small to lebih big sekarang. And saya still continue cari a new mentor yang boleh bawa saya ke next level pula. So kita dah tahu kita punya level sampai sini, dan siapa yang boleh bawa kita ke next level. Maknanya kata kita nak ubahkan kita punya business level kita, bila kita nak ubah, nak pergi tingkat yang lebih tinggi, kita kena cari lagi mentor-mentor yang boleh bawa kita lebih ke atas. Mungkin sama juga dengan Abang Api tadi, mungkin nak ubah thinking kita to next level, kita perlu rujukan yang baru, yang lebih hebat. Mungkin rujukan kita sebelum ni fotografer kat kampung. Mungkin nak ubah level kita perlu rujuk jurugambar yang ada nama dalam industri Malaysia. Mungkin nak pergi next level ke lebih luar negara, kita rujuk pula luar negara punya. Mungkin sama persamaan dengan perniagaan. Okey, kita pergi pula kepada Abang Ayul. Okey, dia cerita pasal business. Dia cerita pula pasal art. Ramai jurugambar, termasuklah saya. Saya brandingkan diri saya conceptual and reportage wedding. Dia punya nama punyalah gempak. Tapi mungkin maknanya faham tak faham. So ramai dekat dalam Instagram, kalau kita pergi dekat Instagram sahabat-sahabat kita ataupun adik-adik ke abang-abang kita, dia ada letak lifestyle wedding photographer ataupun fine art wedding photographer. Bila tengok gambar dengan caption dia macam faham tak faham dengan caption yang kau letak tu. Okey, so sekarang ni kita tahu Abang Ayul, kita kenal dia sebagai Ayul Rahman, lifestyle wedding photographer, kita tahu ya. So kita nak dapatkan kefahaman daripada Abang Ayul sendiri, apa sebenarnya kefahaman mengenai lifestyle and fine art wedding photographer. Silakan Abang Ayul. Okay, terima kasih. Okey, sebenarnya nak sebut perkataan, firstly lah, kenapa saya pilih lifestyle tu. Okey, sebenarnya pada tahun 2010 tu disebabkan terlalu ramai orang menggunakan perkataan portrait and wedding photography. Okey, bila dekat situ terlalu ramai menggunakan portrait and wedding photography, so saya mencuba saya buat research sikit, nak cuba dapatkan nama yang different daripada orang lain. So daripada situ saya cuba menggunakan Ayul Rahman lifestyle and wedding photography. Bukan lifestyle wedding photography, lifestyle and wedding photography. Ada beza ya? Ada beza. I see. Okey, sebenarnya lifestyle ni dia dia sebenarnya basic untuk as photographer dalam lifestyle. So lifestyle kita macam kita menggunakan phone ataupun on IG.
So apa yang kita rakamkan tu, itulah lifestyle. Maksud lifestyle tu yang sebenar. Okay. Sebenarnya lifestyle ni fotografi dia simple. Just macam shoot untuk gambar family. Siapa sahaja sebenarnya Siapa boleh sahaja, jadi. yes. I see. Bukan on fotografer saja dia. Parent apa saja yang gunakan ambil gambar, itulah maksud lifestyle yang sebenar. Maknanya ada ke lifestyle wedding photographer? Sebenarnya tak ada, kena asingkan. Ke ada sebenarnya lifestyle wedding photographer? Okey, sebenarnya main utama saya nak lain daripada lain saja. Buat masa nak nampakkan different dengan photographer lain. So saya menggunakan Azrul Rahman Lifestyle and Wedding. So bila dari situ, bila dah dapat perkataan lifestyle, saya buat research. Apa yang boleh dapatkan daripada lifestyle dia masukkan dalam wedding photography. Also, okay, maksudnya dalam sebenarnya lifestyle ni dia more pada telling a story, apa menggunakan lens apa saja pun. So dia basic. So daripada situ juga apa yang kita shoot happen in real life. Ini adalah definition saya lifestyle. Itu saja. Sebenarnya saya tak boleh nak untuk Tak perlu nak elaborate sangat. So macam fine art tu saya tak berapa faham sebab saya tak gunakan Okay, so faham. saya tak Okay, faham. saya dapat more fokus. Kita menghormati apa yang Abang Ayub sampaikan. Oh ya, maksudnya sebenarnya lifestyle ni bukanlah terjemahan dia very deep sebenarnya. Dia lebih kepada kehidupan seharian. Kehidupan seharian kita kongsikan kepada orang ramai. Contoh kita nak. Tu yang actually saya selalu kalau terus terang saya katakan 3 nama yang ada depan ni masa saya starting buat wedding photography, 3 nama ni antara rujukan utama saya. Disebabkan itulah malam ni saya jemput rujukan saya. Secara rasmi yang saya reveal, antara rujukan utama saya ada 3 nama. Kak Kotak tak termasuk sebenarnya dari kat sini juga. Sebenarnya Abang Apik dengan Kak Kotak saya letak notification see first. Masa starting saya, setiap apa dia update saya akan tengok dulu. Itu saya. Kedua, Abang Ayul, saya dah study sampai bawah Instagram. Macam mana saya dulu. So kita nampak Abang Ayul punya rebranding dalam Instagram tak sama macam kebanyakan wedding photographer. Keluar gambar atas pelamin, tapi Abang Ayul punya branding dia keluar gambar gelak tahu atas katil yang menunjukkan lifestyle. Gambar-gambar dekat taman, dekat tepi koridor, dia berlainan style posting di Instagram. Itu yang saya ada penambahan sikit Okey, kalau macam menceritakan lifestyle ni macam menceritakan kehidupan kita untuk menjadikan inspirasi kepada orang lain. Okey, faham. Itu lifestyle. Okay, so hopefully yang di luar sana yang menggunakan term lifestyle wedding photographer mungkin sedikit sebanyak boleh dapat kefahaman daripada Abang Ayul sendirilah. Terima kasih banyak Abang Ayul atas kesudian kongsikan kefahaman tersebut. Mungkin saya sendiri pun kefahaman mungkin lain. Kefahaman Abang Ayul sedikit sebanyak beri saya satu trigger untuk faham lebih detail lagi apa itu lifestyle. Okay, so kita beralih kepada kita punya orang seni tu. Okay, juru gambar wedding semua pada kita macam 2007 Abang Ayul, Tuan Rudi sendiri daripada 14 tahun yang lepas, Abang Apik pun sama 8 tahun yang lepas, starting dengan newbie. Dan kita starting dengan tak tahu apa-apa. And then sekarang Abang Apik, ini Abang Apik, ideas and conceptual dalam wedding. Orang kenal Abang Apik dengan idea di luar kotak. Meaning Abang Apik ada keunikan tersendiri. Apa Abang Apik buat 8 tahun yang lepas untuk beri inspirasi kepada jurugambar baru macam saya yang masih tak ada terkiar-kiar lagi apa keunikan atau orang panggil how to be unique, nak cari identiti. Itu paling tepat sekali. Macam mana jurugambar kita as a wedding photographer nak cari identiti? Apa tips terbaik yang Abang Apik boleh kongsikan? Yang Abang Apik mungkin dah buat. Ya, mungkin dah memang buat pun. Apa kaedah yang Abang Apik buat sampai boleh dapat identiti sendiri? Mungkin boleh bagi inspirasi kepada orang ramai. Okay, terima kasih. Dapat. Okey, sebenarnya kalau saya nak sentuh dari segi teknikal, kita bermula daripada teknikal sebenarnya. Macam mana nak setting aperture, shutter speed, ISO. Tapi
untuk 8 tahun yang baru ni, kita orang yang mana yang dah lama sebenarnya, kita orang dah lebih kepada kita panggil sebagai filosofi. Okey, filosofi. Dalam belajar art, saya tak tahu art pun sebenarnya sebab wife saya yang fine art sebenarnya. Oh, mantu yang kena jawab fine art ah. Dia Kat yang kotak. patut jawab sebab dia Kat belajar kotak kena jawab degree fine art lah. Lepas tu dia memang fine Kena art. jawab fine art. So bagi kami sekarang ni permulaan memang semua orang newbie. Memang semua newbie. Cuma kita kena ada satu macam dia cakap tadi ada vision. So kita kena berubah macam mana kita nak cari identiti kita. Kan? Ramai fotografer, ramai sangat. Tapi macam mana especially wedding photographer. Tapi macam mana kita nak tempatkan diri kita dalam ruang yang ramai ni, yang banyak ni, supaya kita ada signature kita sendiri. So kita orang berpegang pada filosofi sebenarnya. Dah ke arah itu sebenarnya. Tapi masih lagi belajar. Sebab kita sebenarnya nak cari signature ni kita kena ada ism. Ism tu penting. Sebab dari ism ni lah kita akan tahu macam mana kita nak letakkan diri kita. Mungkin kita fotografer yang more to focusing on creative shot, focusing on emotion, focusing on deep lah, gambar-gambar deep kan. So dalam mood. So ism tu penting. Sebab ism tu yang akan meletakkan kita dekat mana kita. So macam kita orang cuba-cuba tembak nama dia. Cuba-cuba tembak. Cuba tembak jadi. Alhamdulillah lah. Waktu tu mungkin rezeki kita orang 2016 baru tak ada not orang kenal sebenarnya. Tapi sebenarnya creative shot ni dah lama kita orang buat. Cuma rezeki tu popular bermula pada tahun 2016. Pada 2016 tu lah rezeki tu sampai. Tapi kita orang pun tak jangka benda ni semua. Yang penting sekarang ni tip tu tak ada tip sebenarnya. Cuma kita kena tahu apa kita punya ism. Ism tu sangat penting sebenarnya. Sebab kalau kita nak sembang pasal technical, semua boleh ambil gambar. Semua boleh ambil gambar. Sekarang ni belajar YouTube banyak kan. Banyak YouTube lah, buku lah semua. Tapi macam mana kita nak bawa diri kita, kita nak tahu kita punya filosofi kita, ideologi kita, ism kita, ulang lagi sekali lah. Untuk meletakkan kita punya signature sebenarnya. Okay, so bila tengok jawapan Abang Apid tadi, sebenarnya kehidupan ni perlukan falsafah. Falsafah ataupun ism tu lebih pada pegangan. Pegangan tu yang akan membentuk diri kita. Setuju tak Abang? Adakah betul sama saya punya kesimpulan tu? Tak, sebab ramai termasuk dengan saya nak carikan tercari-cari identiti. Saya tahu, saya pasti ada yang datang daripada jauh nak dapatkan jawapan. Actually soalan moderator ni adalah perantaraan untuk merungkai banyak persoalan. Antara persoalan adalah mereka ada juga rakan-rakan saya berjumpa dengan saya. Rahim, macam mana aku nak cari identiti ya? Macam mana aku? Benda tu actually ramai lagi nak bertanya tapi tak ada kesempatan nak berjumpa dengan jurugambar-jurugambar yang mungkin boleh bagi inspirasi. That's why malam ni kita sharing, spread the love, kita kongsikan kefahaman bagaimana nak cari identiti. Antara tipsnya adalah ada falsafah. Perlunya ada pegangan ism. That's why itulah yang bawa kita jadi different daripada yang lain. Okay, hopefully dapat beri sedikit trigger kepada kita nak cari identiti. Antara tips utama adalah falsafah ataupun ism tu sendiri. Okay, terima kasih banyak Abang Apid. Jawapan Abang Apid sedikit banyak bagi something different angle pada saya punya pandangan juga. Terima kasih banyak. Okay, kita beralih kepada ahli korporat kita. sebab kita ada tiga jenis wedding photographer tau. Masing-masing dia next time insyaAllah kita pergi Datuk pula. Okay, kita tahu ramai okay, ni saya cerita personally daripada saya. Masa saya start dengan wedding, saya didedahkan dengan photojournalism. Dengan kawan saya daripada wedding photographer, dia jadi photojournalist. Dah jadi international photojournalist sekarang. Saya start dengan wedding, dia start dengan photojournalist. Dia dah buat wedding awal. So bila saya aku nak buat wedding ke aku nak buat photojournalist? Kalau masuk buat photojournalist, setiap work pergi surat khabar and then you feature and then you international. Tapi wedding tak ke mana? Macam tu. Itu persoalan saya pada
5 tahun yang lepas, 6 tahun lepas. And then bila saya start dengan wedding, adalah rakan saya. Rahim, aku dah buat wedding 4 tahun lepas. Tak ke mana. Saya ingat lagi 2 orang. 2 kali saya dapat benda tu. Rahim, aku dah buat wedding lah. Kau nak? Semua aku dah pergi lah. Tak payah kau pergi travel je. So, wedding fotografi sendiri dipandang rendah oleh bukan orang luar. Fotografer sendiri yang pandang rendah. Bagi abang Tuan Rudi sendiri. Macam mana kita nak ubah persepsi itu, especially diri sendirilah, dan kita nak sampaikan kepada orang ramai bahawa wedding photography ini satu platform yang besar sebenarnya. Apa kaedah tips atau pandangan Tuan Rudi untuk bahas sikit hal ni? Sebenarnya itu negatif. Ada positivity sebenarnya dalam wedding photography yang boleh Tuan kongsikan. Okay. Saya tak tahu lah. Saya tak pernah nampak wedding fotografi ni satu benda yang pandang remeh. Saya tak tahu lah. Ini saya punya personal punya opinion kan. Dan saya rasa nampak wedding ni satu benda yang ada future. Saya tahu tapi saya tak tahu lah sebab saya punya sekeliling semua kata wedding adalah satu benda yang bagus untuk di joint venture lah kalau nak masuk dalam wedding industry lah. Tak kisahlah dalam industri apa, dalam wedding sendiri kan. Catering ke, butik ke apa semua. Tak kisahlah. Semua it's a future punya, ada future yang bagus. Dan especially on photography punya side. Saya susah nak dengar ada orang cakap yang kata ni fotografi tak ke mana lah. Saya tak tahu, mungkin sebab saya punya circle ada sampai tu. satu tahap tu ada hashtag wedding tak ke mana. Kita noticekan benda tu kan. Kita pakai lah itu. Cuma kita nak tahulah. Yes. Mungkin ada yang setengah kat luar sana yang dia rasa wedding tak kat mana sebab kita tengok dia punya effort pula dekat mana. So it depend dekat kita punya effort. Kita tengok nampak dia orang semua. Kalau tak wedding tak ke mana, mereka tak ada di sini. Betul. Saya rasa ramai lagi dekat luar sana yang semua pun mungkin tak ada forum ni. Very prestige dapat daripada UIA Tajaan. Dan saya tengok dekat komen semua macam cakap ni forum yang ditunggu-tunggu. So mungkin nak dapat info daripada kita semua kan. Tapi memang tu sebenarnya wedding it's something yang besar. Macam saya cakap tadi kan. Satu benda yang besar yang tak ada boleh katakan dipelekehkan, tapi nak kata benda ni leke. Siapa yang kata leke tu? So dia tu macam mana yang kata dia tu leke? Sebab kita nampak wedding tu sendiri satu benda yang besar. Kalau tengok event semua grand apa semua kan. Dan apa lagi fotografi tu sendiri, fotografer tu sendiri. So it's depend dekat fotografer tu lah. Kita sendirilah kan yang bawa nama tu. Dia rasa dia tu kat mana. Dan agak susah lah kalau nak kata macam kita nak ubah dia orang punya mentality. Nak kata okay wedding tak ke mana. Kalau dia kata sebab wedding harga fotografi ni harga rendah, sebab tu orang pandang rendah. Tak juga, bukan sebab harga je. Mungkin sebab kita ni sendiri lah, fotografer ni sendiri kan, yang buat benda tu nampak rendah. Yang kadang kita tengok sendiri lah, ada yang datang majlis pun fikir betul tak. Dia sendiri yang buatkan dia orang fotografer tu dia nampak rendah sendiri. Dia sendiri tak well presented. Maknanya diri sendiri, bermula pada diri sendiri. Tak kisahlah daripada yes, nak jadikan benda tu profession ke tak, ataupun just nak main-main dapat duit side income. Lepas tu kata lekeh pula, kata wedding ni tak ke mana. Tapi dia sendiri tak present dia tu as a wedding photographer. Tak kisah daripada dia punya appearance ke, cara bercakap dia, PR dia ke apa ke, banyak faktor lah. Dia sendiri tu macam mana dia present dia tu as a wedding photographer. Saya tengok abang Ismail kan malam ni. So well present lah. Kalau nampak kan, ada kelas lah nampak fotografi tu kan. So sama kat saya. Tak pakai suit pun dah smart. So lah. Sebenarnya dia orang macam kita letak kita ni satu tempat yang tinggi untuk wedding tu sendiri. Saya faham. Mungkin kita boleh ambil analogi yang lain. Contoh dulu kita tengok orang meniaga di jalanan, pisang goreng atau jual dengan gerai yang biasa. Sekarang kita tengok food truck. Next level of menjual di jalanan, tapi next level. So sebenarnya terletak pada kita sendiri, macam mana kita bawa diri as a professional ataupun amatur. Okay, so hopefully kita yang sebenarnya soalan tu datang daripada saya sendiri. So saya sampai satu tahap dulu ni ketika dahulu sampai satu tahap wedding fotografi ni kenapa ramai yang tinggalkan. Sampai satu tahap saya suka bertanya kalau saya jumpa rakan-rakan saya yang dah lama dalam industri, kenapa buat wedding lagi? Kenapa tak nak buat wedding lain? Duit. Kalau tak duit aku tak, kenapa
tak ada nak boleh buat gambar lain. Kenapa kau tak? Ya, leceh lah, wedding je pun. So sampai tu dia trigger kat minda saya, wedding tak best ke? Tapi yang buatkan saya nak teruskan adalah saya letak tu sebagai satu cabaran. So sedikit sebanyak apa yang Tuan Rudi kongsikan semoga dapat beri inspirasi ramai kepada jurugambar-jurugambar di luar. Okey, nak tahu dah berapa minit dah sekarang? Dah melepasi 1 jam belum? Belum. Dah, belum okey. Maksudnya kita boleh banyak lagi soalan. Okey, seterusnya kita beralih kepada Abang Ayul. Okey, Abang Ayul. Kita tahu perniagaan ni dia ada bersangkut paut branding, marketing and sales. Of course branding antara yang tertinggi sekali sebelum nak buat marketing dan sales. As a wedding photographer, orang art. Bila orang art nak buat perniaga ni, dia satu benda yang lain. So, apa langkah terbaik untuk build up branding as a wedding photographer? Mungkin boleh beri inspirasi kepada ramai jurugambar-jurugambar baru di luar. Dan mungkin juga yang dah lama tapi masih lagi branding tak strong. So macam mana cara atau kaedah yang terbaik sekali yang boleh diguna pakai? Test. Alright. Okay, kalau mengenai branding ni sebenarnya saya gemar kepada design logo. Saya tapi saya bukan designer. Saya duduk di dalam circle designer. So daripada situ bila saya nak logo, saya boleh cari designer. Okay, untuk branding lah. Okay, branding ni sebenarnya adalah salah satu yang membolehkan kita buat marketing. Bila ada branding, kita boleh buat marketing. So daripada situ, okay, saya starting start daripada mula lah macam mana saya buat branding tu. So tahun 2010 macam tu, before lah, saya ada buat satu branding TWL ataupun nama dia The Wedding Light. Okay, The Wedding Light tu sebenarnya di bawah The Wedding Light ada a few photographer di bawah tu. Contohnya Irwan Ahmad, Effendi Masbah ataupun dan Ayum Muhammad. So daripada situ saya menggunakan branding TWL tu sebagai kita orang nak exposekan kita orang dalam wedding photography. So bila daripada situ after Wedding Light saya keluarkan pula Ayul Rahman Lifestyle and Wedding Photography. So daripada situ saya starting untuk orang. So saya membawa nama saya sendiri. So bila tu saya buat satu logo, maybe ARWLP tu maybe dalam 2-3 logo saya banyak. So daripada situ saya akan buat branding, and then bila dah ada branding, so bila senang buat marketing. So after ARLWP, saya kemudian ada pula yang paling sekarang lah. So saya ada DWCO, Dreamy Wax Company. So Dreamy Wax Company ni saya collab bersama, dulu saya ada dengan Muhammad Molkan as a photographer kedua, dan videographer dengan Fakrul Amin. So daripada situ klien boleh pilih dalam DWCO ada video dan foto. So dari situ bila kalau nak ikut trend sekarang, klien lebih suka cari package yang memang dah ada sekali. Kalau macam contoh kita foto saja, kadang-kadang klien akan tanya, ada video tak? So daripada situ saya buat DWCO. So buat branding untuk DWCO, so saya collab bersama Fakrul Amin, saya foto dan Fakrul Amin video. So daripada situ saya combinekan satu package untuk dijadikan. So macam ada jurugambar baru lah. Contoh macam saya lah, baru nak start. And then networking dengan videographer tu kurang. So adakah branding personal tu quite good ke atau macam mana pendapat Abang Ayu? Okay, sebenarnya terpulang pada fotografer juga nak collaboration dengan siapa. So kalau tak nak collaboration pun boleh subcon kepada videographer yang lain yang anda percaya. So daripada situ juga kita boleh kita jual package video saja. So kita hire ada kaedah yang lain, boleh ada yang lain. I see. So tak ada kata stick pada satu videographer saja. So sebab saya dengan Fakrul Amin so dah biasa bekerja. So lagi senang. Okay, the next step after DWCO, saya pula ada sekarang ada lagi satu branding, Passport & Co. Okay, Passport & Co ni lebih kepada untuk honeymoon portraiture ataupun destination wedding lah. So yang ni untuk job-job di luar Malaysia lah. So saya compilekan all together gambar-gambar di luar Malaysia di dalam satu branding, Passport & Co.
So lagi satu pun sebenarnya ada satu, kalau orang kata trademark saya, kalau ada yang perasan you are alright. Okay, itu pun salah satu branding juga. Kita boleh jadikan dia sebagai as branding. You are alright. So daripada situ bila orang kadang-kadang orang komen you are alright Yul. Itu orang kenal kita. So itu pun as branding kita Kau juga. tengok trademark. Yes, Ya, trademark tu trademark. kita boleh jadikan as branding kita. Alright. Itu So harap boleh faham lah daripada step by step. cukup beri inspirasi kepada kita. Jawapan yang cukup padat bagi saya. Cukup, tak perlu nak tambah lagi, tak perlu nak ditolak apa, dah cukup. Okay. Tak perlu nak ditambah. Alright, Terima kasih banyak jawapan yang cukup baik daripada Abang Ayul sendiri, willing untuk kongsikan pandangan beliau. Okey, kita beralih balik semula kepada orang seni kita ni. Okey, ni jadi tak ada kaitan pun dengan seni dah sekarang. Kita tanya fenomena yang sekarang kita dapat tahu banyak sekarang wedding photography workshop. Dan dah mungkin untuk tahun ni saja kita dapat tahu banyak yang dah lahir. Abang Ayu sendiri ada workshop sendiri, Abang Hafid sendiri pun ada juga workshop. UKJO sendiri pun ada juga workshop sendiri. Dia semua dah banyak. So ada satu pandangan daripada Otai dekat Facebook, dia ada buat satu. Kenapa sibuk nak buat workshop? Kau bukan klik kompetitor. Itu soalan dia. Bukankah kita sedang menghasilkan satu lagi legacy yang akan compete kita punya business? So, nak tanya Abang Hafid, fenomena yang berlaku sekarang, perkongsian ilmu agak berleluasa sekarang dalam wedding fotografi. Adakah itu benda yang baik ataupun tak? Itu pandangan Abang Hafid. Terima kasih. Soalan membunuh kan? Okay, sebenarnya wedding photography workshop ni dia ada pro, dia ada con. So kita ambil daripada con dulu lah. Okay. So dia lebih kepada macam kita nak buat, kita just sekadar nak duit. Okay. Aku buat wedding workshop ni, aku akan dapat duit banyak. So kalau kita fikir letak duit tu nombor satu, so dia punya outcome dia tu, kita rasa objektif kita tak capai sebenarnya. So Ayu sendiri ada workshop, saya sendiri ada workshop dan akan buat workshop lagi. Okay. Jadi kalau pandangan Otai tu kan, Otai tu kata akan melahirkan satu lagi legasi baru, betul. Sebenarnya Faizal Ramli, saya tengok dekat FB, Faizal Ramli pernah cakap, kalau kita isi air dalam secawan kopi, dalam cawan, air kopi dalam cawan, makin lama makin penuh, dia akan tumpah. Dan sebelum dia tumpah, baik kita letak kat cawan lain. So bila kita letak cawan, kita kongsi kita punya ni. Kita kena letakkan satu benchmark, betul lah. Macam tu lah lebih kurang penanda aras macam mana kita nak lepaskan ilmu kita tu. Okay. Satu share. Salah satu dia daripada workshop lah. So sebenarnya workshop ni kebaikan dia tu sebenarnya lagi banyak. Kalau kita letak passion tu nombor satu, ilmu yang kita nak sampai tu nombor satu, dan memang siapa kalau kita buat workshop ke buat shoot ke mesti akan nak duit, betul. Tapi kalau cuba kita letak passion tu nombor satu, cuba kita letak ilmu tu kita nak sampaikan dulu, baru yang income tu akan datang kemudian. Macam promote sikit boleh? Boleh, belum. Bulan 12 ni. Bulan Masih ada kekosongan kan? Bulan 12 ni masih lagi ada kekosongan. Masih ada kekosongan. Tak ada Not sendiri akan buat workshop di Anani Villa, Janda Baik. Saya pun ada juga kan? Terima kasih Rahim sebab Rahim salah seorang daripada peserta dia. Kita lebih kepada kreatif. Kita akan fokus pada kreatif shot lah. Kita bukan buat workshop based on technical saja. Kita based on macam mana kita nak hasilkan gambar yang kreatif untuk jadi bonus dalam kita punya career ni lah. Kita ambil bidang fotografi ni. So antara ahli panel dia promote lagi. Antara ahli panel dia kita orang sendiri tak ada Not, Muhammad Onal daripada WSDS. Yang paling tinggi main dia sebenarnya Cheese and Click. Fotografer daripada Jakarta, Hendra Lesmana. Dia adalah salah seorang top 10 fearless photographer yang saya sendiri dengan Joy Rahim
kita orang pergi ke Jakarta untuk invite dia as a special guest. Saya salah seorang viewer dalam apa IG live So tu. korang boleh tengok lah Cheese and Click. Sebab kita orang pun dia sebagai salah satu daripada reference kita. So itu yang saya cakap, workshop ni sebenarnya kalau kita fikirkan apa ilmu yang kita nak bagi, kita akan dapat banyak ilmu sebenarnya. Kita tengok, kita jangan meletakkan diri kita, okay, aku nak buat workshop ni, aku nak dapat duit ni. Tak. Sebenarnya kita akan fikir ilmu tu dulu, baru duit tu kemudian. So siapa-siapa nak masuk, masih lagi ada kekosongan. Masih lagi ada kekosongan, bayaran pun sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Dia ansur no problem. Bulan 12 ni lah. Bulan 12 ni di Anani Bila Janda Baik. Hari biasa, Isnin sampai hari Rabu. 3 hari 2 malam. Itulah guest dia. Ada satu lagi. Ini company printing sebenarnya. Dia nak sponsor juga. Dia akan bagi banyak lah. Bila peserta masuk, dia akan bagi macam diskaun. Dia akan bagi free printing. So Athena Craft, dia approach kita orang untuk join sekali. Dia akan cerita pasal branding lah. So bagi saya, bagi Ayul pun, kita orang fikirkan benda workshop ni sebenarnya kita ada ilmu. Why not kita kongsi dengan semua orang? Itu saja. Sebab Ayul ada style dia, Tadeno ada style dia, Rudy sendiri ada style dia, semua fotografer ada style masing-masing. Cuma macam mana kita nak olah, kita nak kongsikan ilmu tu saja. Bagi saya macam workshop ni sebenarnya lebih banyak pro daripada con. Itu saja. Terima kasih. So sebenarnya kita tengok daripada macam abang Apit sendiri maklumkan sebelum ni, actually kehidupan kita kalau kita nak pergi next level, kita kena ada falsafah. So sebenarnya ada dalam Islam sendiri ada tekankan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Kenapa kita nak pilih untuk menerima saja? Why not sampai satu tahap? Daripada kita menerima je satu tahap, kita ubah kita memberi pula. Memberikan lebih baik. So ada positif, lebih pada positif daripada negatif. Negatif sebenarnya bukan masalah perkongsian tu. Thinking kita negatif. Bukannya masalah perkongsian. Mana ada perkongsian ilmu dalam perkara-perkara yang negatif, pasti benda yang baik. Okay. So kita berbalik kepada Tuan Rudy. Of course kita akan bincang pasal hal-hal perniagaan. Okey. Kita tahu platform marketing. Platform marketing ni ada online dan offline. Okey, kita kalau online kita tahulah FB Ads lah, IG, website and everything. Tapi kita sentuh pasal offline. Offline ni banyak fotografer wedding, especially wedding lah, gagal. Dia gagal nak gunakan platform offline. Kita notice yang Sweet Pictures sampai ke hari ini masih aktif dengan expo. So soalan dia, ramai yang jurugambar wedding nak ambil tahu, adakah masih relevan dengan platform expo wedding yang ada waktu kini? Alright. Pada kami yang masuk juga, dan saya punya rakan-rakan seperjuangan yang masuk dalam wedding expo ni, pada kami still relevan. Dan dia mungkin ada setengah kata dah tak relevan sebab tak macam dulu. Tak boleh nak compare tahun 2012, 2011. Sekarang orang kata tak ramai yang datang. Yes, tapi tak ramai yang datang, tapi datang is very targeted. Macam dulu mungkin orang datang survey. Sebab mungkin dulu tak ada platform online. So kan orang just tak nak kena datang exhibition. So sekarang ni dia boleh survey online, tapi how best dia nak close the deal, dekat mana dia nak close the deal. So dan majority customer ni dia suka datang ke exhibition yang targeted, yang memang dah mungkin nak booking apa semua. Dia akan prefer ke expo, wedding fair semua ni, sebab dia rasa kat situ dia punya trust tu banyak, lebih ada lah. Maknanya dia punya chemistry antara dia dan dia punya vendor yang dia nak booking, tak salah siapa kan. So itu adalah salah satunya. So relevan ke tak relevan, sebenarnya pada saya still relevan. That's why kita masih lagi aktif dalam tu. And then itu salah satu juga cara kita nak brandkan diri kita. Dan imagine macam dulu orang masuk magazine. Orang masuk magazine bukan nak dapat sale, dia nak dapatkan awareness dia. So sama tak macam apa yang kita buat sekarang. Expo ni nak tunjuk kita ni masih hidup. Brand awareness kita. Bukan setakat brand awareness dekat customer, tapi dekat kita punya vendor-vendor lain. Maknanya dekat kita punya kita punya business partner lain. Maksudnya macam catering apa semua lah. Dia nak tunjuk kita ni masih lagi ada, dan kita ni masih relevan. Dan kat situ juga kita sebenarnya dapat connection baru, job baru dengan antara kita dan juga vendor-vendor lain.
kita bertukar-tukar job lah. So itu networking jugalah. So itu salah satu. Dan juga faktor-faktor offline lain macam ada galeri kan. Kalau orang kata dah tak relevan. Pada kami still relevan. Perlu ada galeri. Tengok kita mungkin dah famous sangat sampai kita rasa ada yang tak perlu lah kan. Tapi macam kita still ada juga walk-in customer datang ke galeri. Yang saya rasa ramai juga rakan-rakan perjuangan lain pun ada benda yang sama lah kan. Ada galeri sebab dia percaya customer still datang untuk visit the premise untuk gain lebih trust. Dan conversion ni kebiasaannya lah kita based on kita punya database, conversion yang pergi face to face punya deal it's much more higher. Maknanya daripada segi conversion lah lebih tinggi lah amount dia instead of kalau booking melalui online. Itu yang kita nampak. That's why kita walaupun kita punya on demand platform sendiri kan yang sekarang tengok boleh booking online, tapi kita still tekankan banyak dekat offline juga. Sebab itu antara semua penting lah untuk kami. So, maksudnya jawapan yang panjang adalah relevan dan sebab-sebabnya dah disebutkan oleh Tuan Rudy sebentar tadi. Yes, memang sangat relevan sebab kalau kita bergantung kepada satu periuk nasi saja, satu sumber saja, mungkin tak, kita perlu beberapa platform untuk masuk sumber rezeki. Seterusnya kita beralih kepada Abang Ayul. Tadi mungkin soalan kita terpaksa skip sebab tadi kita ada tanya pasal personal branding dan company branding. Tu soalan tu macam ada dah kaitan dengan dah berjawab. Mungkin kita next satu soalan lagi. Okey, soalan yang ke-6 untuk Abang Ayul. Okey. Kita tahu yang Abang Ayul dah branding bukan sahaja lokal tapi dah pergi keluar dan dah dapat pun klien keluar. Dan Abang Ayul pun ada maklumkan dalam workshop akan dedahkan sedikit tips-tips. Abang Ayul tak perlu dedah banyak, nanti kan rugi pula workshop nanti kan. Kalau tak datang pula. So tak rugi ya. So at least boleh beri sedikit tips ataupun langkah satu atau dua untuk beri inspirasi. Macam mana untuk tembusi pasaran luar negara instead of local? Okay, sebenarnya tak banyak sebenarnya international job. Tapi at least kita ada a few untuk portfolio kita. Portfolio tu yang penting sebenarnya. Sebenarnya saya tak terlalu banyak destination wedding. Kebanyakannya semua adalah honeymoon ataupun family portraiture ataupun lifestyle portraiture dekat luar negara saja. So sebab tu saya buat passport and co. Itu main utama saya. Sebenarnya bukan untuk dapatkan untuk destination wedding sebab saya punya market tak sampai lagi untuk dapatkan destination wedding. So market saya dah exposekan lebih kepada honeymoon. So bila nak dapatkan honeymoon portraiture ni sebenarnya senang je. Sebab kita ada klien kita in wedding. So daripada situ kita kena ringankan mulut bertanya. You guys honeymoon mana? So daripada situ kita ada communication dengan klien. So dari situ kita boleh dapatkan international job juga. So daripada situ juga saya boleh cerita. Okay, firstly saya dapat first honeymoon portraiture saya adalah kawan saya sendiri. So daripada situ bermulanya saya berfikir macam mana nak asyik ambil gambar dekat Malaysia je kan. So apa kata sebab majoriti yang buat honeymoon portraiture ni kebanyakan dia adalah Chinese wedding photographer. So daripada situ saya nak cuba fotografer Melayu yang boleh buat juga, yang boleh provide servis macam ni juga. So daripada situlah saya bermula. Dan approach lifestyle, bukan style yang masterpiece, gambar seperti ini, lifestyle. Tak, dia ada perbezaan. Yang Abang Ayul punya approach lain. Sebab Abang Ayul approach dia lifestyle. Kehidupan seharian bila berada di luar negara. And then itulah gambar-gambar yang akan dihasilkan oleh Abang Ayul. Okay. Kebanyakan saya follow klien ni sebenarnya bukan saya macam suruh post ataupun apa. So selalunya saya kalau seminggu pergi dengan klien, seminggu tu lah saya shoot. Saya ikut dia orang berjalan. So daripada situ orang mau pada santai-santai, candid-candid, sambil beli barang pun ada gambar. Bukan nak semata-mata nak pakai gown ataupun pakai suit di luar negara. So daripada situlah saya cuba. So lagi satu cara untuk mendapatkan honeymoon portraiture ni kalau boleh di dalam sampel album letak juga gambar portfolio. Last kali page tu kita letak you boleh bila klien tengok boleh willing to travel So daripada situ juga kita boleh dapat klien. So itu salah satu. Bila kat sampel album pun kita letak gambar
luar negara juga. So So first kali kena ada portfolio. first kali kena ada portfolio. Macam mana nak dapatkan portfolio tu, terpulang pada korang. Macam mana? Abang Ayu dah kongsi tadi. Mungkin buat dengan Ah. kawan dulu. Starting. So faham lah kawan tu macam mana kita Ah. nak win-win situation ke ataupun macam mana ke. So korang deal sendiri. Salah satu lah. Okay, faham. Terima kasih banyak atas kaedah atau langkah. Ya, ada masalah ni dengan live? Okay, actually jangan tutup live ni Tolong. Tolonglah. Tolong. Sebab kita ada masalah teknikal sedikit dengan kamera. Tapi audio still on kan? Anda semua masih boleh dengar dengan suara kita. So macam mana dengan visual? Berapa lama? Sedang diuruskan. Okay, sedang diuruskan. So jangan risau. Jangan rasa FB Live ditutup, tak ditutup, masih diteruskan. Dan kita ada 1 jam lagi Nak tahu? Kita ada berapa minit lagi? 30 minit. Kita ada 30 minit lagi. So kita akan cuba. No problem. Lepas ni kita akan pergi kepada sumber soalan yang seterusnya daripada online Okay, ni soalan kepada Abang Apit. Okay, kita biasanya benda ni dibualkan oleh otai. Dia bukan orang baru, mungkin jarang bualkan hal ni. Kita tahu wedding fotografi berada di bawah sektor genre photojournalism. Photojournalism ni dia terbahagi pada 2, news dengan dokumentari. Wedding fotografi berada di bawah dokumentari. So tak, at least bagi berinspirasi sikit. So dikatakan wedding fotografi ni di bawah dokumentari. Apa sebenarnya asas dokumentari yang diaplikasikan dalam wedding sebenarnya? Asas sahaja. Lebih-lebih tu pandai-pandai explore. So asas dokumentari dalam wedding fotografi. Abang Ayu punya, Abang Apit. Okay. Sebenarnya ini memang berat soalan ni sebenarnya. Tapi sekarang dah sampai ke trend tu sebenarnya. Kita dulu asing fotojurnalis dengan wedding. Tapi sekarang ni fotojurnalism ni dimasukkan dalam wedding, jadi wedding fotojurnalis. Tapi tengok pada keadaan, sebab kita based on event sebenarnya. Based on event. Sebab fotojurnalis ni more to macam kewartawanan sebenarnya. Dia nak carikan gambar yang more to moment. So macam mana kita nak masukkan fotojurnalis dalam wedding ni sebenarnya, daripada benda yang realism ni, benda yang berlaku semasa, contoh wedding, kita akan dapat pelbagai jenis momen sebenarnya. Momen suatu event tu, emotion, apa-apa sajalah. Okay, apa-apa saja yang berkaitan dengan momen. So dia dah relate sebagai kita nak dokumentasi pada kita punya dokumentari kita. So bagaimana kita nak dokumentasikan dokumentari tu? Padu ayat. Penat kan? Soalan padu dia kena jawab padu. Mata liar. Sebenarnya bukan mata liar tengok perempuan. Kat kotak dengar. Maksud dia mata liar dengan setiap momen yang kita yang berlaku, benda yang berlaku semasa, kita tak nak benda tu macam dibuat-buat sebenarnya. So wedding photojournalism ni maksud dia kita tak posing pakai jam, posing betul shoot. Tak. Tapi photojournalism punya wedding ni sebenarnya more to macam moment. Kalau kita faham more to moment. Kalau boleh rujuk Mark Collon ataupun Dennis Reggie, Kafa, itu adalah antara wedding photojournalist, photographer. So kalau Malaysia, korang boleh check Yusof Ahmad. Dia fotografer daripada Sabah. Kita boleh, sebab nak declarekan wedding photojournalist ni memang berat sebenarnya, berat. Tapi daripada hasil gambar yang dihasilkan, contoh Yusof Ahmad lah. Yusof Ahmad, dia dengar ke tak tahulah. Lambai Yusof. Dia adalah salah seorang yang saya boleh anggap sebagai wedding photojournalist. Sebab based on dia punya gambar, kita dapat tengok penceritaannya. Sebab wedding photojournalist ni dia akan sentiasa relevan. Mungkin tahun 2018 macam ni. 2020 kita akan fast forward 20 tahun lagi. Kita akan tengok gambar yang kita shoot sekarang. Kita tengok gambar tu masih lagi kita tahu itu adalah momen yang boleh kita declare sebagai wedding photojournalist. Tak telan dek zaman. Yes, tak telan dek zaman. Itu kita tak sentuh pasal trend
preset, tak. Kita sentuh pasal fundamental dia. Macam mana kita nak declare diri kita ni sebagai wedding photojournalist. Contoh kalau dalam wedding sendiri kita tahu banyak style, ada editorial, ada street, ada journalism. Okey, contoh kalau dalam satu series daripada awal sampai habis, adakah orang yang campur, contoh dia buat, of course dalam wedding tu ada gambar editorial, gambar kasut, gambar detail, tapi dalam masa sama ada elemen-elemen jurnal. Dia boleh ke gelarkan dia contoh reportage ke? Walhal dia campur-campur dalam tu, ada fashion kan dalam tu. Tapi dia ada buat sedikit. Macam mungkin Yusof Ahmad dia buat the whole series. Ada gambar candid. Tapi kalau ada macam saya notice, saya follow Abang Ayu, Abang Apit punya gambar. Abang Apit ada gambar tu. Tapi adakah Abang Apit boleh gelar diri as wedding photojournalist ataupun sebenarnya tak sepatutnya kita gelar? Kalau sebab kita ni bukan hardcore. Sebenarnya berat ni, jawab berat ni. Joy, boleh jawab Joy? Pandangan tak, pandangan Abang Apit saja. Okey, pandangan saya lah, pandangan saya. Okey. Sebenarnya kita boleh masukkan. Kalau kita dalam satu almari, kita boleh susun baju seluar sekali. Sama juga dalam wedding. So kita boleh masuk dari segi editorial, falsafah tu, okay, nampak falsafah. okay. Falsafah. Detail macam more tu macam still photo, detail macam ke arah macam komersial, boleh promote tu ataupun masuk momen. So bila kita gaul sekali, kita adulkan sekali, jadi lagi sedap. Yes, dia akan jadi lagi sedap sebenarnya dalam kita punya end product. Sebab kalau kita nak tinggal satu, kita nak tumpu pada satu, macam Joey cakap lah, benda tu kena prepare ramai modal insan. Maksudnya ramai pekerja lah. Okay, kalau kita nak dapat momen ni. Sebab mata memang betul kena liar. Kalau kita buat kerja seorang untuk dapatkan, susah. Tu macam abang, satu method thinking yang bagus diumpamakan dengan almari. Mungkin boleh juga dalam Islam sendiri, jangan jumut lah bro. Islam takkan kau nak pakai kopiah je. Nak buat baik pun di mana-mana boleh. So wedding pun sama, takkan kau nak jumut dengan satu. Oh kau gelar kau wedding foto ni, tak boleh gambar kena semua gini. Tak boleh juga kan. So jangan jumut dalam wedding juga kan. Dalam wedding pun ada banyak style. Why not explore semua? Mungkin tu yang maksudkan Abang Apit tadi. Betul. Okey. Kita gaulkan. Kita gaulkan. Keyword dia gaulkan. Gaulkan supaya dia jadi lebih menarik. Yes, lebih menarik. Kita takkan buat cucuk kodok saja. Betul. Kita akan letak bilis, betul, kita akan letak kucai. So benda tu akan gaulkan. Kita akan dapat benda tu macam balance. Macam kita orang ada gambar untuk rutin, detail apa semua, tapi bonusnya kita orang tak ada note ni, kita orang ada gambar creative shot. Macam tu. So benda tu yang akan membezakan kita dengan orang lain. So itu nama dia ism tu. Kita punya pegangan kita. Balik pada tadi. Falsafah. Okey, itu saja. Terima kasih banyak jawapan yang cukup bernas, method thinking yang Abang Apit sampaikan. Okey, soalan terakhir daripada moderator. Selepas ni kita akan buka soalan untuk online, dan selepas online nanti kita akan buka. Mungkin online kita ambil dalam dua lah sebab kita tak utamakan daripada participant. Okey, soalan terakhir yang diberikan kepada Tuan Rudi. Okey. Berbalik dengan apa Abang Apit kongsikan tadi. Nak jadi somebody yang strong ataupun nak go to next level, perlunya ada pegangan, ideologi ataupun falsafah. Kita tahu Abang Tuan Rudi ni satu ikon wedding photographer di Malaysia yang bawa business fotografi to next level. Kita nak tahu sangat apa sebenarnya ideologi yang Tuan Rudi pegang sebenarnya, yang boleh beri inspirasi kepada orang termasuk saya untuk go to next level juga dalam thinking business. Okay, first ideologi lah, kita panggil benda falsafah lah kot. Apa yang kita nak, kenapa kita nak bawa pergi ke next level. So it depend on sebenarnya personal vision kita tau. Apa yang kita nak achieve lah. Orang panggil, saya panggil benda ni as a primary aim kita. Apa primary aim kita dalam kita punya life lah. So saya punya primary aim dalam saya punya life. Dan bila saya tengok satu lagi saya nak contribute banyak lah. Sebab saya dekat industri pun dah lama. Tak lama sangat kot. 14 tahun tu bukan 4 tahun, bukan 4 bulan. Saya rasa saya nak try contribute balik. Contribute dengan apa yang cara saya buat ni sekarang kan. Saya tengok ramai macam freelance photographer yang dia susah nak
dia minat fotografi wedding ni semua, tapi dia tak boleh nak berkarya tau. Dia nak cari side income. First dia nak cari side income, tapi dia tak tahu cara yang betul. So saya masuk ke dalam, saya ubah sikit, kita panggil kita pivot kita punya idea lah, kita tukar sikit kita punya business model ya. Kita jadikan Sweet Beaches ni as a crowdsourcing punya business model, yang mana kita macam Uber punya konsep, tapi for fotografi. So kita hire based on dia orang punya part time punya photographer ni semua yang Qualification. ada qualification, yang dia tak minat nak buat marketing, dia tak minat nak buat editing, and dia nak spend masa dengan family. Berkarya. Yes, kalau dia spend masa banyak sangat editing, marketing, jumpa customer, pergi shooting lagi, so dia rasa benda tu banyak lah dengan kerja harian lagi kan. So kita nak tolong dia orang dengan cara kita buat the customer service, kita buat the marketing, kita buat the final product semua, tapi dia pergi untuk buat photo shooting, untuk pergi shoot. So kat sini saya nampak itu saya punya contribution lah. Saya nak lebih kepada contribute. In the same time it benefit balik dekat saya jugalah. Tapi dalam masa yang sama benda ni dia keep going lah kan, keep growing apa semua. Dan itu cara saya. Sebenarnya saya nak lebih kepada contribute. Dan contribute juga dekat saya punya community saya. Saya panggil community, saya punya staff apa semua kan. Dan saya juga banyak develop saya punya own staff daripada yang sebelum ni biasa, dan sekarang ada jadi saya punya business partner lain semua kan, dalam industri lain lah. So macam tu maknanya saya empower saya punya staff untuk become the next entrepreneur juga. Dan same goes dekat fotografer yang ada skill, ada bakat untuk dia buat dia punya brand sendiri. Saya juga banyak tolong dia orang. Ada juga assistant yang Maksudnya Tuan Rudi tak sekat pun sebenarnya. tak. Dan saya biasanya saya akan support dia on everything lah, on the business punya side, on advisory apa semualah. Tu sekali. Maksudnya Tuan Rudi, sebenarnya kita faham perniagaan ni sebenarnya kita nak menyelesaikan masalah. So Tuan Rudi dah menyelesaikan satu masalah besar dalam wedding industry. Ramai rakan-rakan kita yang tinggalkan wedding fotografi sebab bebanan editing. Bebanan ujung minggu nak edit gambar. Kawan saya sekarang dah jadi pilot. Dulu dia wedding photographer. Lepas tu kalau lepak dengan dia, Rahim aku tak pernah lepak dengan kau, aku nak buat album. Last kali dia tinggalkan, dia pergi jadi pilot. So senang dia pergi luar negara, dia tak ada punya album. Senang travel je. So Tuan Rudi dah menyelesaikan satu masalah wedding photographer dalam industri ni. So sangat bagus. Dia sebenarnya satu perjuangan juga yang kita ambil, kita juga satu perjuangan. Okay, so kita pergi ke satu soalan sumber daripada online yang telah dikumpul. Sebenarnya banyak. Mungkin kita ambil dua. Satu soalan untuk Abang Ayul, satu soalan untuk Abang Apik. No problem. Soalan simple saja. Jangan risau. Soalan yang susah mungkin dekat moderator tadilah. Ni yang online simple saja. No problem. Pak Manaf nak tanya. Okey, soalan ni datang daripada Mat Erwan. Kalau tak salah saya ni daripada Sabah kot. Okey, dia nak bertanya, boleh beri tips bagaimana jurugambar di kawasan pedalaman kampung inginkan hasil kualiti sama seperti mereka yang ada nama dalam industri. Senang cerita macam mana mereka nak branding diri di kampung, di kawasan pedalaman. Macam mana dia nak branding diri tapi dia tak nampak kampung. Dia nak nampakkan diri next level business wedding photographer. Pandangan, tips. Untuk Abang Ayul, simple tips, simple saja, satu atau dua tips. Okay, sebenarnya saya ada memang soalan-soalan ni akan berlaku di Sabah dan Sarawak lah kebanyakannya. Memang sebab Sabah ni rasanya sebab normally bukanlah, sebab saya sebelum ni memang buat workshop di Sabah dan Sarawak kebanyakannya. So soalan-soalan ni memang biasalah. Tapi insya-Allah sebenarnya branding tu penting. So sebenarnya saya pun bermula daripada bawah. Bermula memang harga package pun memang low. So tapi step by step bila demand tinggi, so kita akan naikkan harga kita. So bila start demand tu kita akan start kita tahu kita punya market dekat mana. Branding kita. Branding ataupun market kita kat mana lah. So so saya just nak suggest dua tips untuk tukar kita punya circle client. Satu adalah gambar, satu lagi adalah harga. So daripada situ kita akan dapat tukar daripada klien yang saya boleh, bukanlah cakap yang biasa, pergi ke klien yang lebih high. So daripada situ saya bermula daripada satu gambar dan lagi satu adalah harga kita. So daripada situ kita boleh tukar kita punya circle klien kita.
So yang tadi kena ingat Abang Ayul kongsikan branding bukan marketing. Marketing belajar. Kena belajar okay, pula. sorry. Itu Branding branding lah. itu lah. Branding. So macam mana nak dapatkan gambar sebenarnya, gambar yang cantik di kawasan pedalaman ni sebenarnya Banyak je gambar Ayul dari luar dekat Pahang. Cantik juga. Ada je gambar job-job di kemah. Betul. Still boleh je untuk kita dapatkan. Sebenarnya ada cara dia lah. Sebenarnya technical. Itu Technical, part of itu part technical lah. technical of camera lah. So nak cerita kalau nak pakai Masuk workshop lah. takkan nak pakai saya nak beritahu ISO pakai berapa, Betul, pakai berapa. Itu sebenarnya kita technical explore. nak explore lah. Alright. Jawapan yang cukup baik daripada Abang Ayul. So Abang Ayul dah selamat dah. Abang Apip belum lagi. Alah, soalan Abang Apip dia simple juga. Datang daripada Norshidi Majid. Soalan dia sebenarnya ramai. Dia mewakilkan soalan. Sebenarnya banyak yang tanya soalan yang sama. Setiap daripada ahli panel pasti melalui kegagalan dalam perniagaan wedding. Abang Apip takkan tak ada. Mesti ada. Dulu saya tahu sejarah nama pun ada dekat sejarah. Maksud boleh tak kongsi yang sedikit kegagalan yang dihadapi sebelum ni yang jadikan Abang Apip sekarang tight the knot. Simple kongsian. Kalau biasanya orang yang hebat dia berani kongsikan kegagalan sebelum untuk berinspirasi kepada kami lah. Kegagalan sebenarnya gagal tu anggap sebagai cabaran sebenarnya. Memang semua fotografer mengalami benda yang sama. Macam kita orang juga sama juga. Cuma macam mana kita nak handle dia. Kalau nak kata kegagalan tu kebiasaannya gagal dari segi payment lah. payment standard lah. Cakap terus-terang kan. Gagal daripada situ lah. Sebab dulu kita orang bukannya bersistem sebenarnya. So satu tips dia nak menghadapi kegagalan tu, kami ubah kaedah pembayaran tu, payment method. Sebab kalau kita print dulu, memang masak lah kita. Itulah kegagalan kami dulu. Sebab dulu print banyak sangat, so klien tak ambil. So klien menghilangkan diri. Kalau fotografer hilang diri, marah. Tapi kalau klien lain ni, kita tak boleh buat apa sebenarnya. Kan? So daripada kegagalan tu, kita orang macam ubah kita orang punya payment method lah. So sekarang pun payment method dah lain. Kalau boleh, kita dapat kita semua dulu, baru kita print. So dulu memang gagal teruk. Tak ada siapa kata. Sebab kita tak ada sistem, kita tak ada pengurusan yang baik dulu. So kita akan belajar daripada kegagalan tu, ubahlah daripada segi payment. Selalunya kalau nak kata kegagalan lain tu, alhamdulillah buat masa ni tak ada note ni, tak adalah yang besar-besar pun. Yang kecil-kecil biasalah. Kereta rosak, gagal lah tu. Kecil-kecil. Kereta rosak, tak sampai wedding, tak ada. Buat masa ni, alhamdulillah dari segi payment lah rasanya. Kegagalan kita orang dari segi management, financial punya management. So kita orang ubah kita orang punya payment method. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. So saya boleh kongsikan kongsikan sikit lah macam mana kita nak selamat. First kita akan deposit lah, minta deposit. So a week before event, kita macam kami akan ambil dalam 70% daripada payment tu, daripada klien. So lagi 20% sebelum kita orang print album. So di situ kita akan selamat. Itu cara kita nak selamatkan diri kita. Itu cara kita nak selamatkan diri. So tapi gagal tu penting untuk kita cabar diri kita untuk atasi kegagalan tu. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Abang Apip. Itu sebenarnya kegagalan hampir semua jurugambar wedding sebelum ini. Okey, nak tambah sikit lah daripada Tuan Rudi lah. Tuan Rudi dah bina satu empire. Dia bukan lagi wedding photographer, dia bina satu empire. Of course dah mengalami banyak kegagalan. Kongsi satu je kegagalan yang paling besar Tuan Rudi pernah hadap. Kegagalan yang paling besar. Kegagalan memang banyak lah kan. Paling besar lah. Yang tak boleh dilupakan sampai sekarang. Okay, ini sebenarnya saya punya second business lah. Okay. First business saya tahun 2007. Saya run advertising agency. Tapi memang totally fail. Dan masa tu saya umur lebih kurang 26 lah kot. And saya kena declare bankrupt. So saya tu satu failure yang paling besar sekali lah dalam sejarah hidup kan.
masa kira consider muda lagi, tapi dah bankrupt. Bukan bankrupt sebab kereta ke kredit card, tapi sebab business. Yang which is saya rasa orang umur muda tak fikirlah masa tahun-tahun tu kan. Tu lah saya rasa sebab knowledge tak cukup lah. Tak cukup knowledge dalam business punya side. Saya akui masa tu saya memang very powerful dalam design semua, on graphics, on creative punya side. Tapi kita tak cukup powerful macam mana nak menjual diri kita. Dan saya memang collab seru masa tu. Dan daripada situ nak bangun balik ke sekarang ni sebenarnya lama lah the process. 10 tahun dah. Satu dekad dah pun. Yes. So bermula dengan kegagalan untuk jadi satu insan yang hebat. So kita percaya Abang Ayu sendiri pun daripada TWL branding kepada Ayu Rahman dan sekarang dah branding kepada TW. Of course ada juga penceritaan yang belakang, kegagalan yang berlaku. Okey. So kita pergi kepada sumber soalan yang terakhir. Okey. Mungkin sebab tinggal berapa minit saja lagi? 12 minit. Okey, 12 minit berapa banyak soalan boleh tanya? Okey, saya ambil soalan. Okey, ni soalan daripada kita. Saya ambil soalan daripada Penang. Okey, soalan ni datang daripada Penang. Siapa daripada Penang? Okey, kita ambil soalan daripada Afif. Soalan Afif. Soalan Afif ni rasanya klien kita boleh hantar cerita. Soalan mungkin abang Ayu boleh jawab kot. Simple, jangan risau. Simple. Macam mana nak pastikan klien yakin bila kita hantar shooter untuk shoot? Maksudnya bukan dia. Abang Ayu kan ada Ayu Rahman. Inquiry kepada DM Instagram and then Abang Ayu tak free date tu. Tapi DW.co free. Mungkin shooter lain boleh hantar. Macam mana nak yakinkan? Itu soalan dia. Baik, senang. Okey, sebenarnya nak cerita pasal mana mulakan tu. Okey. Sebenarnya kita kena deal dengan klien, dulu. Macam mana nak boleh ke shooter lain akan pergi. Tapi saya akan bagi sebagai contoh, saya akan bagi Instagram shooter mana yang akan pergi. So daripada situ klien akan proceed ataupun tidak proceed. Masa tu dia dah belum bayar lagi. So kita deal dahulu. So kalau klien normally kalau DW.co sebenarnya ada 2 package yang berbeza. Satu principal Ayul yang akan turun. Dua another package basic package fotografer lain yang akan turun. So walaupun dia akan pilih basic package, tapi Ayul akan Ayul akan inform fotografer mana yang akan turun. So daripada situ Ayul bagi a few fotografer Instagram. So daripada situ dia akan pilih. So bila dia dah pilih, so dia akan proceed. So daripada situ tak ada masalah pun kalau nak hantar fotografer lain. Okay, Afif, jawab tak soalan? Boleh Jawab Ke nak tambah lagi? Tambah lagi boleh tak, jawab? next session. Offline, dia buka FB Live dah. Okay, soalan seterusnya kita nak tanya kepada Abang Afif. Soalan ni susah Afif. Tak adalah, tak gurau. Soalan ni datang daripada orang dekat je. Dia orang semaju. Orang dia dekat. Rashidah. Soalan daripada Rashidah. Rashidah Utama. Siapa Rashidah? Rashidah Muar. Kalau fashion tiba-tiba hilang, apa kita boleh buat dan apa yang kita perlu lakukan? Tiba-tiba lah fashion hilang dalam wedding ni. Adakah perlu tinggalkan? Tiba-tiba fashion hilang. Tak tahu macam mana boleh hilang. Passion tu kegairahan ke? Passion tu pesakit? Adakah sebutan saya salah? Ya. Okey. Macam mana soalan ni? Allah. Kalau passion tiba-tiba hilang, apa yang perlu kita lakukan? Tiba-tiba tengah shoot, atap pelamin, ya malas nak shoot lah. Tiba-tiba lah macam mana nak contoh lah. Kotak boleh jawab, kotak. Kat kotak. Banyak main lah kat kotak. Banyak tembak lah. Fokus. Okey. Alhamdulillah. Kalau saya lah kan, buat masa ni memang passion tu sentiasa ada. Cuma kalau tiba-tiba hilang tu, apa kaedah ya bang? Takkan tidur? Masuk jamban. Maksud dia waktu shoot. Passion tu mungkin dalam bulan tu tiba-tiba dia hilang passion. Dia tak ada waktu shoot lah. Hilang semangat. Down. Mungkin dia ada masalah, klien tak bayar contoh. Hilang passion padahal minat ni tapi hilang. So macam kaedah nak dapatkan mungkin balik. Saya punya karakter sendiri
maksud dia susah nak hilang passion tu sebenarnya. Karakter saya jenis macam happy go lucky sebenarnya. Mungkin sebab Crazy monkey. dalam circle dekat sekolah kan. So kalau tiba-tiba hilang, kebiasaannya saya akan refresh balik lah. Kita akan tengok, kita akan check, explore gambar-gambar lama dulu yang kita mula-mula shoot, ataupun kita akan tengok reference daripada local photographer, daripada international photographer. So benda tu kadang-kadang akan datang balik kita punya passion. Buat masa ni saya lebih nak kata macam full reference saya dengan Fer Huaristi. Sebab saya salah seorang daripada dia punya Patreon community. Semua itu masuk, semua orang boleh masuk sebenarnya. So korang boleh masuk Fer Huaristi punya Patreon, salah seorang daripada ahli. Dekat situ saya, kalau passion tu hilang, saya akan buka balik dia punya. Sebab bila kita masuk Patreon ni, Abang Hafiz salah seorang daripada ahli daripada Fer Huaristi punya Patreon. Bila dah passion tu hilang, automatik saya akan buka Fer punya video. Sebab Patreon saja yang akan dapat video daripada dia. So dia tak akan dia tak beri video tu pada public. Sebab itu berbayar sebenarnya. So saya akan tengok reference, saya akan review balik fotografer daripada Fearless Photographer, daripada MyWet. So dekat situ bila kita dah macam mood dah hilang, bila kita tengok gambar orang lain pula, kita akan rasa macam okay, aku nak buat macam ni juga. So cuma Fer ni masalah sikit sebab dia more to Mexican language, Spanish language. So tak berapa faham. Itu effort kita lah. Kena ambil balik, copy balik, masuk Google Translate, dia akan translate balik. So benda tu saya akan buat sebenarnya. Kalau passion dah hilang, bukalah reference daripada fotografer lain lah. Ayul, Joy Rahim, Pak Manap. Joy dari belakang tu. Okay, so korang pun boleh sama. Kalau macam passion dah hilang, cuba korang buka reference. Lepak dengan kawan. Sebenarnya lepak dengan kawan ni bagus. Macam kita orang nak kata community geng-geng ni sebenarnya ramai. Kita orang ada belasan. Puluhan, ratusan. Puluhan. Kita orang rajin melepak sebenarnya. Antara fotografer. Sebab apa? Sebab melepak itu bukan melepak kosong sebenarnya. Okay. Kita akan share. Bila passion dah hilang, kita akan jumpa member. Semangat tu akan naik balik. Hopefully isteri saya tengok. Sebab dia selalu kata kenapa dia kena duduk dengan fotografer. Hopefully jawapan tu dapat bagi confident kat isteri saya untuk terima lah kalau saya duduk. Sebab kita tak cerita pasal negatif sebenarnya. Kita nak memperbaiki, menyegarkan semula. Menyegarkan semula apa kalau passion kita dah kurang. Kita kena bergaul lah dengan fotografer sebenarnya. Kita tak boleh jadi keras sumbang. So kena buka minda. Networking dengan artis fotografer. Dengan kawan. Nanti kita ada trip. Betul Joy? Boleh join ke yang lain yang bukan dalam Bunurian ni? Boleh. Saya nak bagi nama kat ni. Kita orang ada grup Bunurian. Maksud dia kita akan lepak satu tempat, kita akan bersembang, pergi kenyih, memang lupakan pasal ni lah. So, dari situ kita punya passion juga akan datang balik. Okay, thank you. Boleh. Okay, pasal ni passion down kan. Ada orang cakap the best never rest kan. Sebenarnya the best is always rest. Sebenarnya orang yang the best ni dia akan take a nap. Orang panggil take a nap macam take a vacation lah. Tak salah. Maybe switch off. Kita change kita punya pattern from passion kita. Kita change kita punya pattern to holiday contoh kan. Untuk switch off, totally switch off daripada kita punya passion. Bagi seminggu, tak kisah, mungkin sehari 2 hari. Tak salah, pergi janda baik ke cukup lah. Tapi switch off daripada kita punya passion. And then kat situ kita akan gain balik kita punya passion tu balik lah. Sebab kita rasa kita dah tinggal lama padahal baru 2-3 hari je. Tapi kita rasa lamanya tinggal ni. So kat situ kita akan gain balik kita punya passion. Itu kaedah yang baru dibuat. The best is always rest. Baik. Okay, sebenarnya dah diangkat 5 minit. Tinggal 5 minit tadi, sekarang 3 minit. Okay. Kita ada 3 minit. Okay, disebabkan 3 minit tu kita buat soalan penutup.
Soalan banyak, minta maaf yang banyak. Tinggal 3 minit saja. Minta maaf sangat. Okey. Soalan terakhir, soalan sama je sebenarnya. Apa yang ingin digapai 10 tahun daripada sekarang? Memandangkan Tuan Rudi dah cakap tadi, kita bagi daripada hujung dulu. Kita bagi daripada hujung. Okey, 10 tahun daripada sekarang, apa yang mungkin banyak sekarang dah raih macam-macam. Tapi daripada sekarang 10 tahun akan datang, apa yang Abang Hafid nak kejar lagi? Apa lagi yang nak dikejar? Tak cukup-cukup ke? Macam itulah soalan dia. Okay, 10 tahun akan datang 10 tahun akan datang pun dah time 10 tahun akan datang pun dah berumur dah 46 dah. 46. Maknanya 36 sekarang. Sekarang dah 36. Okey. Untuk 10 tahun akan datang, kita orang punya future plan, kita orang nak buat space event. Event space event. Event space. Kita nak buat event space. Sebab nak show tu tak. Macam mana kat kotak tak tahu ni? Itu sebab tu nama dia rahsia. Rahsia Tapi bila dah cerita tak rahsia. Okey, event space. Cadangnya. Okey. InsyaAllah. Sebab- Amin. Amin. Sebab sekarang pun kita orang dah start buat macam rumah kontainer. So, kita orang nak 10 tahun akan datang, kita orang nak ada event space sendiri based on container punya style. Itu antara Sebab nak shoot makin lama tak larat lah. kita sama-sama mendoakan agar apa yang ingin digapai oleh Abang Hafid dimakbulkan. Amin Allahumma amin. Okey, kita pergi pada Abang Ayul 10 tahun daripada sekarang. Okey, 10 tahun Agaklah jauh tu. Sebenarnya agak jauh 10 tahun tu. Kalau bajet pun dalam 5 tahun ke 5 tahun pun. Okey, perancangannya sebenarnya fokus on maybe akan jadi maybe akan stop shoot. So kita akan buat company yang kita akan hire, memang ada hire Buat platform. photographer, dan akan recruit the fresh photographer. So daripada situ kita akan maintainkan untuk Dreamy Wax. So saya akan maintain saja lebih, maybe boleh buat sweet wax and co ke? Ambil sikit angin. Ambil sikit sweet tu. So mana tahu. So daripada situ kita akan buat yang proper lah. So buat masa sekarang memang tak berapa proper sebab kita pun job pun tak terlalu banyak, tapi alhamdulillah ada. Boleh kita rasa okey. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ada every week. Tak pening kepala nak layan lagi. Tak pening kepala. Okey, itu je. Sebab maybe akan lebih banyak workshop akan datang. Akan collaborate dengan another photographer untuk workshop. So manalah tahu ada rezeki kan untuk lain. So Sabah Sarawak dah settle, maybe Brunei maybe dalam 5 atau 10 tahun ni kita akan buat road workshop seluruh negeri. Maybe ada peluang ke Brunei, Singapura ataupun Indonesia. So sebab maybe next year ada dua workshop yang besar saya akan collaboration. Maybe antara Carol Kenjaro dan lagi satu dengan Sophie Ahmad di Leora. Abang Ayul tolong masukkan nama saya awal-awal. Tapi itu semua dalam perancangan lagi. So insyaAllah kalau jadi boleh kita update dekat Instagram lah ataupun Facebook. So itulah perancangan buat masa sekarang sebab tak nak terlalu lama. 10 tahun tu saya terlalu lama sebab kita tak tahu perjalanan 10 tahun tu. So saya boleh anggaran untuk masa 5 tahun ni apa yang saya nak buat. So more workshop, insyaAllah akan more proper company, insyaAllah. Moga-moga apa yang Abang Ayul ingin dapatkan dimakbulkan. Amin. Allahumma amin. Okey, memandangkan 1 minit, tak apa kita bagi sikit lebih extra time dekat Tuan Rudi. Tak cukup, dia takkan cukup. Entrepreneur punya bahasa takkan cukup. Okay, 10 tahun daripada sekarang. Okay, Sweet Pictures kita akan, kita punya plan untuk 10 tahun yang akan datang, kita punya vision. Kita nak jadi number 1 on-demand photography platform in Southeast Asia. Itu kita punya target lah, yang 10 tahun yang akan datang. So, sekarang ni, imagine Southeast Asia punya market. So far dekat, sekarang yang ada on-demand photography platform, Malaysia kita ada Sweet Pictures satu. Macam di Indonesia kita ada sweetescape.com dan framemetric.com. Australia ada satu snapper.co.
And Japan ada satu photowa.com. Semua menggunakan konsep yang macam kita buat sekarang lah. So why don't Malaysia ada satu. That's why kita come out dengan Street Pictures Go. Namanya on-demand photography platform. So our target is to be a number one on-demand photography platform in Southeast Asia. That's our target lah. So maknanya kita nak keluar daripada Malaysia. So we want to go to regional punya market lah. So imagine lepas ni orang nak pergi travel pergi Paris ataupun Bali. So so we have our local photographer dekat sana yang memang konsep Studio Escape itu yang kita nak cuba buat. So tak perlu bawa orang dari sini pergi travel sana semua. Just guna kita punya local photographer dekat tempat yang diorang nak shoot. That's why tak sangka apa yang saya kata, mungkin di Indonesia ada Azio, tapi di Malaysia ada Sweet Pictures. Azio pun sama juga, dia ada kat New Zealand. So kita doakan moga-moga Sweet Pictures makin berkembang dengan baik dan diberkati perniagaannya. Okay, so moga-moga perkongsian pada malam ini dapat beri banyak inspirasi kepada kita, especially jurugambar baharu. Dan sebelum kita pergi ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi kritik foto yang akan dibuat secara offline sahaja yang hadir pada malam ini. Okay, so kita nak menjemput saya punya sahabat, orang kuat ukir jiwa, untuk beri sedikit cendera hati kepada kita punya ahli panel. Okay, kita jemput Bro Iqbal Zarif untuk beri sedikit cendera hati. Tak apa, nama Iqbal lagi. Untuk yang terakhir, kita akan bukakan sesi ini, kita akan beralih kepada offline. So yang beruntungnya yang hadir pada malam ini, kita akan ada sesi kritik dan mungkin akan lewat malam. Soalan-soalan yang tak terjawab FB Live kita akan tanya satu minit nanti. Last kali lah. Nasihat. Sorry, saya lupa ada mic. Soalan, bukan soalan dah. Nasihat terakhir sebelum kita tutup. Nasihat terakhir. Okay, follow your passion. Kita ada passion dah, jadi kan tiba jatuh ke passion dah, tapi follow your passion and persistent lah. Kegigihan kita nak capai kita punya passion tu. So keep going. Apa benda depan langgar, just keep going. Jatuh apa, bangun balik, langgar lagi. Keep going, don't stop. Dan don't give up lah. Because the rewards is there. Alright, thank you so much. Okay, Abang Yul. Sebenarnya nasihat untuk diri sendiri jugalah sebenarnya. Okay, kalau boleh apa yang kita lakukan sekarang ni kita teruskan. Jangan putus asa. Kalau ada masalah boleh refer pada kawan-kawan. Sebab tu pentingnya circle friend dalam wedding photography ni. Sebab dorang akan membantu kita. Bila kita jatuh, dorang akan cuba naikkan kita juga. Dorang tak akan jatuhkan kita. Serius. Walaupun kita dalam circle friend, tapi dorang tak akan jatuhkan kita. So daripada situ kita kena bergaul dengan orang. Banyakkan bergaul. Kalau boleh janganlah duduk seorang-seorang. Nanti depress seorang-seorang. Nanti pun jatuh pun seorang-seorang. So at least bila jatuh tu ada kawan-kawan yang membantu. InsyaAllah. Okay, Abang Apik, last. Pegang pada kita punya ism. Pegang pada kita punya ism. Serapkan kita punya positive vibe. Sentiasa bersikap positif. Passion. Jangan lupa macam Ayu cakap tadi, kita ada kawan-kawan. Kawan-kawan tu penting sebenarnya. Okay. Keluarga nombor satu lah. Tapi kawan tu
yang membantu kita. So sebab tu kita kena bergaul. Okay? So buang negatif. Negatif state kena buang. Positive vibe tu kita akan ambil. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana kongsi. Terima kasih Abang Rudi. Terima kasih Abang Yul. Terima kasih Hafid. Okey, so kita akan berhenti setakat di sini. InsyaAllah jika dapat sambutan, kita mungkin akan teruskan juga forum mungkin pada tahun hadapan. Tak sempat dah. Sebab bulan 10, 11 dan 12 ni adalah bulan yang agak sibuk untuk wedding photographer termasuk saya. Mungkin tahun hadapan kita akan buat juga forum. Mungkin di lokasi yang lain dengan topik yang berbeza dan mungkin genre yang berbeza. Mungkin saya akan jemput documentary photographer. Dah ada calon pun international. Mungkin akan buat pada tahun hadapan. Kita buat lagi insyaAllah. Moga-moga doakan agar kita dapat spread the love. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua ahli panel. Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih kepada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cakap kot.